Semalam kita bincang tentang hari ini sepatutnya mengundi untuk pelepasan Syria daripada sekatan antarabangsa. Rupanya cepat. Secara senyap semalam undian telah dibuat di PBB. Usul dibawa oleh Amerika Syarikat dan disokong oleh 14 buah negara. China berkecuali. Jadi dengan rasminya Syria kini tidak lagi berada di bawah sekatan antarabangsa dan penarikan sekatan antarabangsa untuk Syria dilakukan melalui United Nations Security Council. Walaupun waktu kena sekatan dulu, Amerika buat unilateral secara di luar PBB. Tapi oleh kerana tekanan Arab Saudi apabila mereka mengumumkan pelaburan besar-besaran bersama dengan UAE di Syria, syarikat-syarikat yang datang untuk membangunkan pelabuhan paling dalam di Syria dan membangunkan kereta api rel laju untuk seluruh Syria tak berani ambil kontrak kerana mereka kata pengumuman Amerika ni tidak didokumenkan. Jadi 18 hari bulan November, Putera Muhammad bin Salman akan jumpa dengan Presiden Trump. Dia desak sebelum dia pergi jumpa Trump pada 18 hari bulan, Trump mesti selesaikan dua perkara. Pertama, mengabsahkan Syria adalah negara bebas sekatan. Maka semalam resolusi untuk Syria diluluskan. Alhamdulillah. Tiada pindaan, tiada apa. Jadi Syria adalah sebuah negara berdaulat dari segi pelaburan. Berarti mana-mana negara, mana-mana syarikat melabur di Syria sekarang, kewangan mereka tidak akan diganggu dalam aliran SWIFT, tempat kita laburkan duit ini. Duit mengalir melalui satu kawalan dunia. Jadi mereka tak mahu syarikat-syarikat besar mengalami sekatan penggunaan SWIFT ni. Mereka usulkan satu resolusi. Dan hari ini United Kingdom juga mengumumkan bahawa dengan resolusi yang ada United Nations, mereka membenarkan semua syarikat-syarikat yang ada United Kingdom melabur dengan Syria sebagai sebuah negara berdaulat. Dan UK bagi jaminan bahawa EU juga akan mengumumkannya besok. Jadi besok saya rasa Johar Kalas, jurucakap Kesatuan Eropah juga akan mengumumkan semua syarikat-syarikat yang berada dalam 26 negara Kesatuan Eropah boleh melabur di Syria tanpa sebarang sekatan. Kemudian saya fikir Jepun, Korea Selatan semua akan umum. Untuk kita di bawah Malaysia kita tak ada masalah sebab daripada dulu kita tak kenakan, kita tak ikut sekatan Amerika. Daripada dulu Syria ni adalah sebuah negara sah untuk orang Malaysia berniaga. Tapi bagi syarikat-syarikat besar yang nak menyertai kontrak besar-besaran $800 juta USD ataupun 3.5 bilion ringgit Malaysia, kontrak untuk membangunkan pelabuhan paling dalam di Syria ni yang dikeluarkan daripada dana UAE. Jadi semua syarikat-syarikat tender antarabangsa akan masuk. Yang kedua adalah pembangunan kereta api paling laju di Syria untuk pengangkutan awam. Di Syria akan menjadi negara teknologi moden yang pertama kerana bila Syria dah habis kena sekatan. UAE tak mahu lagi Syria ni bangun perlahan. Kalau buat kereta api biasa ni jadi macam satu pembangunan yang perlahan. Jadi Syria akan menerima teknologi terbaru dengan menjadi satu-satunya negara yang sistem perhubungan daripada bandar ke bandar akan dikendalikan dengan dana pelaburan berdaulat daripada UAE dengan kereta api laju yang akan menghubungkan bandar-bandar utama seluruh Syria. Jadi tak sampai 24 jam selepas usul menarik Syria daripada pelaburan, menarik Syria daripada sekatan ekonomi ni, kita tengok respon dah begitu cepatlah. UK umumkan dia membenarkan syarikat dia masuk melabur dan besok Kesatuan Eropah akan mengumumkan mereka membenarkan syarikat mereka masuk melabur. Itu berita baik yang berlaku hari inilah. Sudan, untuk pengetahuan tuan-tuan, kedua-dua pihak, General Muhammad Al-Burhan dan juga yang memimpin Syria Sudan Army Force dan juga Hamdan Dagalo ataupun Hameti, General Hameti yang memimpin Sudan Rapid Force SRF telah pun bersetuju hari ini untuk mengadakan gencatan senjata. Tapi masih rumit. Sudan ni masih rumit walaupun kedua-dua pemimpin telah mengatakan mereka setuju untuk gencatan senjata. Tapi keadaan ni masih rumit kerana perang dia sedang berterabur dengan marak. Dan kemudian tak semua pasukan bersenjata ni dikawal penuh oleh dua jeneral ni. Berarti walaupun General Hameti yang mewakili Rapid Force dan juga General Muhammad Ali Al-Burhan yang menguasai tentera kerajaan. Tapi tak semua kawalan boleh dibuat kerana perang dalam negara tersebut telah pun berterabur. Dan Sudan ni adalah negara 50.5 juta penduduk. Sudan ni daripada 44 negara Arab, negara Afrika. Sudan ni antara yang terbesar. Sudan ni dipanggil sebagai wilayah konflik yang panjang. Sudan ni merdeka setahun sebelum kita merdeka. Mereka merdeka dulu tahun 1956. Walaupun lebih lambat daripada Mesir yang merdeka tahun 48, Sudan ni agak lewat merdeka dia tahun 1956. Dan mereka dulu waktu dia merdeka, dia adalah sebuah negara yang dianggap mesra Amerika kerana Sudan, kerana tahun 40-an ni penemuan revolusi industri di mana minyak mula menjadi permintaan tinggi. Di Sudan ni ada minyak. Dan yang kedua, Sudan ni hasil bumi simpanan emas dia ni yang besar, di antara yang besar di Afrika. Dia ada sampai sekarang 1,555 tan emas di dalam perut bumi dia, 700 tan perak. Dan modern days ni orang jumpa pula REE, salah satu daripada entiti komponen industri yang paling diperlukan. Sudan ni macam negara yang sepatutnya makmur. Jadi bila Sudan merdeka tahun 1956, dia menjadi rakan yang baik kepada Eropah kerana dia ada minyak. Tapi bila tahun 1989 Presiden Omar Bashir rampas kuasa,
daripada sebuah kerajaan demokrasi, Presiden Omar Bashir rampas kuasa. Bila dia rampas kuasa untuk mengukuhkan kedudukan dia daripada orang yang bertanggungjawab untuk mengadakan pilihan raya semula, Presiden Omar Bashir ubah negara ini menjadi negara yang dia berkuasa kepada sistem presiden tanpa pilihan raya. Jadi bila sampai tahun 89 nak bawa tahun 1993 tu, dia convert Sudan ni. Jadi bersamaan dengan buku yang saya kata ni, bila tuan-tuan baca buku ni, tuan-tuan akan faham lebih banyak tentang Sudan. Jadi bila Presiden Omar Bashir nak jadikan Sudan ni sebuah lagi wilayah yang menggunakan Islam, sebab dia cuba mengislamkan institusi negara ni, maka dia dimusuhi oleh Barat. Di 1993, Amerika kata dia negara pengganas. Satu adalah kerana dia menerima banyak pejuang Palestin yang dibuang. Kemudian dia menerima banyak pejuang Islam yang ditakrifkan oleh Barat sebagai pengganas. Datanglah bersembunyi dan berada di Sudan. Jadi oleh kerana dia cuba menjadikan Sudan sebuah negara Islam di Eropah, di Afrika, maka Amerika balik pada perkara yang ketiga dalam buku Tata Dunia, kata Harry Kissinger. Salah satu tanggungjawab Amerika adalah mana-mana negara yang cuba menginstitusikan Islam ni hendaklah dimusnahkan. Samalah mereka buat seperti mana mereka lakukan kat atas, cuba lakukan kat atas Iran tahun 79, mereka tak berjaya. Mereka berjaya melakukannya kat atas Iraq, mereka berjaya melakukan kat atas Libya. Cuma bila berlaku Arab Spring, di Sudan ni kebangkitan gagal. Jadi Presiden Omar Bashir ni kekal. Tapi oleh kerana pada tahun 1993, iaitu 4 tahun selepas Presiden Omar Bashir naik, dan dia tak lagi mesra Amerika dan dia cuba menjadikan Sudan ni sebuah negara berstrukturkan Islam, maka Amerika jadikan dia negara pengganas dan dia kena sekatan ekonomi. Jadi 1993, tuan-tuan boleh bayang, daripada 1993 dia kena sekatan ekonomi dan perang bermula 2023. Jadi berarti mereka ada 30 tahun di bawah sekatan ekonomi. Minyak mereka tak boleh dijual dalam pasaran terbuka dan emas mereka tak boleh dijual dalam pasaran terbuka. Jadi Barat mula menggunakan langkah perang dalaman ini dengan memujuk masyarakat Kristian di Sudan untuk membina negara Sudan Selatan. Jadi mereka taja seorang pemimpin Sudan Selatan bernama John Garang Mendiang. Dia pun dah meninggal dunia. Mendiang John Garang ini pun melancarkan perang untuk mengasingkan wilayah Sudan Selatan daripada wilayah Sudan. Kerana Sudan Selatan ini pun banyak minyak. Jadi bila dalam keadaan Presiden Omar Bashir terpaksa mengukuhkan tentera dia berperang di antara Islam dan Kristian untuk mengelakkan Sudan Selatan membentuk sebuah negara merdeka. Jadi waktu yang sama kebangkitan juga berlaku. Okey, saya tengah cerita pasal Sudan. Jangan tanya kenapa baru dia sedang Qatar. Tuan-tuan dengar yang pengetahuan yang sedang cerita dulu. Tadi saya tuan-tuan tanya Qatar, saya cerita Qatar, tuan-tuan tanya Ukraine. Saya cerita Ukraine, nanti tuan-tuan tanya Iraq. Saya cerita Iraq, tuan-tuan tanya Afghanistan. Sekejaplah saya tengah cerita pasal Sudan, ambil dulu pengetahuan. Tuan-tuan pun bukan tahu hal Sudan. Okey? Maka bila dia terpaksa mengukuhkan angkatan tentera dia untuk menghadapi peperangan dengan puak Kristian yang nak memerdekakan Sudan Selatan, dan puak Kristian ini menerima banyak penajaan senjata daripada Barat. Jadi dia terpaksa sambil tahun 2003 tu, puak Janjaweed pun naik. Kerana kinanya saya tunjuk peta Sudan tu supaya tuan-tuan faham. Saya tak nanti sambil saya cerita relax-relax ya. Tuan-tuan boleh dengar relax-relax. Saya tak nak, saya tak larat untuk fokus tanpa jauh. Jadi tuan-tuan tengok, saya tunjuk dulu dekat tuan-tuan. Ini South Sudan, kecil je South Sudan ni. Okey, bila dia tengah, oren ni adalah wilayah yang sekarang ni dikuasai oleh tentera kerajaan, manakala pink ni adalah wilayah yang diketuai, yang dikawal oleh Rapid Sudan Force, RSF. Okey, jadi dia pun berperang. Kerana wilayah Sudan Selatan ni walaupun kecil banyak minyak. Jadi bila berlaku peperangan, maka di Arab, di negara Sudan ni, dia ada dua pecahan puak. Ini kita cerita pelajaran untuk kita orang Sunni. Jadi di Sudan, selain berperang dengan Kristian, Sudan ni dah memang terpecah dua. Sudan Utara, dia didiami oleh banyak dipanggil African Muslim. Mereka Afrika dan mereka Muslim, ribu tahun dah. Dan satu lagi puak yang secara established, yang memerintah Sudan daripada awal sistem Sudan merdeka sampailah ke era sekarang ni perang ni. Dia diperintah oleh Arab Sudan. Sunni juga, dua-dua mazhabnya sama, Sunni. Tetapi berbeza adalah kerana puak. Maka tu saya bagi tahu pada tuan-tuan, bila sampai tahun di mana Presiden Omar Bashir, bekas Presiden Sudan, terpaksa mengukuhkan tentera dia untuk menghalang kebangkitan kemerdekaan bagi Sudan Selatan, dia terpaksa bergantung untuk mengawal puak Afrika Muslim ni, kerana dia tumpukan perang dia untuk mengekang kebangkitan South Sudan ni kan. Jadi banyak tentera kerajaan yang terdiri daripada orang Arab Sudan, mereka berfokus untuk perang di selatan Sudan. Jadi pada waktu yang sama Afrika Sudan, orang Islam juga tapi Afrika Sudan. Okey, jadi mereka ni buatlah kebangkitan. Bila buat kebangkitan, timbullah pasukan gerakan senjata nama dia Janjaweed. Jadi Presiden Omar Bashir ni, bekas Presiden Sudan ni, dia pun bagi tahu pada Janjaweed, kamu tolong jaga bahagian orang Afrika Sudan ni supaya tiada kebangkitan. Jadi Janjaweed ni menerima banyak persenjataan daripada Presiden Omar Bashir.
Dia bagi banyak persenjataan untuk mengekang Sudan ini terbelah tiga. Kata Sudan ini terbelah tiga, Kristian Sudan, Arab Sudan, Afrika Sudan. Dia akan terbelah tiga. Untuk mengekang negara dia terbelah tiga, dia terpaksa minta pertolongan Puak Janjaweed ni. Jadi Janjaweed ni pun mulalah mendapat persenjataan daripada tentera Sudan, dan kemudian tahun 2013 dinaik taraf. Daripada pasukan yang tak ada pengiktirafan, mereka dinaikkan taraf 2013 dengan nama Rapid Support Force. Berarti kerajaan iktiraf. Omar Bashir kata kamu ni adalah tentera sokongan. Mereka terima lebih banyak senjata dan mereka menerima gaji. Mereka menerima gaji untuk mengekang orang-orang Afrika Sudan Muslim menuntut sebuah negara daripada kerajaan Arab Sunni Muslim. Tapi dia tak boleh bertahan. Pada tahun 2011 di atas tekanan antarabangsa terbentuklah wilayah Sudan Selatan, di mana sebuah wilayah majoriti Kristian. Tapi Sudan Selatan terbentuk pun dia perang sampai sekarang. Kalau tuan-tuan duk tengok perang ni kan, di Sudan Selatan pun perang. Cuma tidaklah pada skala yang besar seperti berlaku perang di Sudan. Bila kena tekanan ekonomi dan jatuhnya Sudan Selatan, dia mengukuhkan lagi puak-puak Afrika Sudan untuk menuntut kemerdekaan. Mereka nak menuntut kemerdekaan, puak-puak nak menuntut kemerdekaan. Jadi kekuatan ketenteraan, senjata yang dibekalkan kepada Rapid Sudan Force, iaitu orang-orang Afrika Sudan yang menyokong Presiden Omar Bashir diperbanyakkan. Tapi oleh kerana kebangkitan telah berlaku dengan begitu mendadak, di mana pada tahun 2019 ni rakyat dah tak boleh terima hidup dalam kemiskinan, kemudian dah masuk 30 tahun pemerintahan Presiden Omar Bashir, maka dia ni pun jadi dah seorang yang dianggap diktator. Kemiskinan, rakyat dia makan tak cukup, negara dia ekonomi susah kerana satu, mereka tak boleh jual minyak dalam pasaran terbuka. Yang kedua, mereka ada emas, perak dan mereka tak boleh jual dalam pasaran terbuka. Waktu ada Presiden Omar Bashir, dia bahagi dari ekonomi negara ni ekonomi rasmi untuk menanggung operasi orang-orang dia dalam tentera dia jual minyak secara pasaran gelap. Pembeli dia adalah Rusia, pembeli dia adalah China, mereka beli dalam pasaran gelap, dia masih ada duit. Manakala dalam wilayah yang sekarang perang ni, di Darfur dan Al-Fashir ni kan, di Darfur, Al-Fashir ni semua ni, wilayah ni, ketika aman, belum ada perang, dia kata pada puak RSF ni, kamu boleh jual emas. Jadi itu yang ada UAE. Sebab UAE membeli emas daripada puak RSF. Maksudnya masa tu belum jadi pemberontak. RSF ni adalah pasukan yang diiktiraf kerana Presiden Omar Bashir kata aku nak kawal payah. Kamu pun perlu kos untuk menanggung operasi ketenteraan bagi membantu aku mengekalkan kerajaan. Kamu boleh jual emas dalam pasaran gelap. Manakala untuk operasi negara dia jual minyak dalam pasaran gelap. Tapi oleh kerana lama kelamaan lebih banyak negara memboikot dan hanya UAE yang beli emas daripada dia, dan negara yang support UAE ni dia support RSF lah. Dulu bukan support, dulu ni satu badan yang sama di bawah Presiden Omar Bashir. Tak kata support lah, istilah dia adalah membeli emas daripada wilayah otonomi yang dibenarkan jual emas. Okey, manakala Omar Bashir pula menanggung tentera kerajaan ni dengan menjual minyak. Tapi kerajaan terus miskin. Kerana selain daripada Sudan mengalami tahanan ekonomi, dari mana mereka tak boleh jual minyak. Bila dia jual minyak, tuan-tuan tahu tak, minyak sanction ni, kalau tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada Iran, market minyak sekarang ni lebih kurang dalam RM68 ke RM75 per barrel USD, satu tong. Negara Iran jual $42 per barrel je. Pasal Iran jual dalam pasaran gelap. Kapal tangki ni bergerak tengah laut, tukar tangki. Jadi ramai orang, jadi China beli minyak Iran. Saya cerita ya, bagi tuan-tuan faham dulu. Macam mana ekonomi negara Islam ni jatuh walaupun mereka ada banyak minyak. Jadi Iran tak boleh jual minyak dia dalam pasaran terbuka kerana dia telah digariskan sebagai sebuah, dia kena sanction dengan Amerika 2005 kerana dituduh sebuah negara yang menaja pengganas. Jadi Iran ni jual minyak ke China. China jadi traders ya. Ini kita tuan-tuan selalu tanya kan, watak-watak penting, watak-watak sebuah negara kalau kita nak kenal. Sebab tu saya kata tidaklah ada orang bukan Islam datang kepada Islam melainkan meniaga untuk mendapatkan keuntungan. Jadi China ni dalam buku strategi rahsia China ya, China beli pada Iran, jual semula minyak dia. Maka untung atas angin. Dah beli daripada pasaran gerak $42 ke $45 setong daripada minyak yang disita di Iran ataupun minyak yang disita di Rusia. Rusia pun ada minyak. Mereka beli, mereka jadi traders ya, jual balik pada pasaran market. $68-$75. Tengoklah per tong barrel ni harga dia naik macam mana. Sekarang agak jatuh sikit. Jadi ada negara mengambil keuntungan. Jadi itulah juga berlaku kepada Sudan. Lama-kelamaan dengan dia jual minyak dalam pasaran gelap pada harga murah dan negara-negara lain menonggam ekonomi Sudan yang telah berada dalam tahap yang teruk, rakyat dia pun bangkit memberontak. Bila rakyat Arab Sunni bangkit memberontak dan rakyat Afrika Sunni juga bangkit memberontak, maka kedua-dua pemimpin ni, Abdul Fattah Burhan ni pun tak sanggup lagi untuk membunuh orang-orang Arab Sunni. Manakala Presiden Muhammad Hamdan ataupun saya lebih kenal dengan Hamdati, Hamiti, nama dia yang lebih popular Hamiti. Dan Hamiti pun tak boleh nak bunuh dah orang dia sendiri kerana kebangkitan dia dah jadi kuat. Maka akhirnya mereka belot dan mereka jatuhkan Presiden Omar Bashir. Maka Omar Bashir pun jatuh. Bila jatuh,
Sudan dah berada dalam titik terendah. Sebab tu Sudan sign Abraham Accord. Tuan-tuan duk maki Sudan kan, Sudan mengiktiraf Israel, Sudan mengiktiraf Israel. Sudan tak ada pilihan. Jadi Amerika masuk pada waktu tu dengan mendesak. Kalau Sudan nak dibebaskan daripada sekatan Amerika dari segi ekonomi ni. Sebab tu saya katakan peranan, walaupun Trump ni buruk lah, Trump ni tak ada pun elok dia. Tapi mempergunakan Trump dalam keadaan sekarang, seperti mana membebaskan Syria daripada sekatan ekonomi, mempergunakan Trump ketika Trump tengah gila glamour untuk jadi makhluk paling adil di dunia, makhluk paling aman, mampuslah dia nak jadi diri dia apa. Tapi mempergunakan dia itu sangat penting. Jadi inilah masa di mana kita tengok Syria punya penarikan. Banyak orang katakan Trump ni jahat dalam kacamata kita, Amerika ni jahat dalam kacamata kita. Tapi kita tak boleh sentiasa bermusuh dengan orang jahat kalau mudarat dia tu menjadi sangat besar. Jadi kita pergunanya, kerana Trump ni nak jadi tokoh keamanan, dia nak apa tu, dia nak ini dalam dunia, dia nak hidup sebagai malaikat, tungganglah dia. Jadi Arab Saudi tungganglah Amerika ni dengan menawarkan pelaburan. Dengan menawarkan pelaburan, Arab Saudi, UAE dengan Qatar sign satu perjanjian dengan Amerika untuk membenarkan pelaburan, membawa cash dan membawa pelaburan kepada Amerika Syarikat dalam bidang digital. Kerana Amerika kekurangan wang untuk bersaing dengan China. Tapi mereka minta dua syarat. Satu, Syria ini dipulihkan sepenuhnya. Dan yang kedua adalah selesaikan isu Gaza. Itu yang mereka minta. Jadi mau tak mau, Trump ni taklah baik sangat. Tapi kalau dia tidak menyelesaikan isu Syria dan dia tak buat ceasefire Gaza ni, dia tak akan dapat duit. Tuan-tuan nak faham balik kan apa yang berlaku dalam geopolitik dalam ayat mudah saya cerita kat tuan-tuan. Trump ni tak sayang pun orang Islam. Tak ada kepentingan pun untuk dia pertahankan Palestin, tak ada kepentingan untuk dia pertahankan Syria. Tetapi ekonomi Amerika bergantung kepada negara Arab kaya duit. Negara Arab tak boleh berperang lah. Negara Arab tak boleh berperang sebab senjata tak ada orang nak jual. Negara Arab ada duit banyak tapi tak boleh beli senjata kalau senjata tu mengancam Israel. Jadi terpaksalah beli dalam bentuk ekonomi diplomatik. Ini dipanggil, yang tuan-tuan saya selalu cerita kat tuan-tuan, 4 prinsip kita berperang. Kita menyokong jihad. Siapa saja yang ingin mati di atas nama Islam di mana-mana kepentingan Islam, terutama di Palestin, kita sokong jihad dia. Tak kisah dia datang daripada Hamas, dia datang daripada Fatah, dia datang daripada Jihad Islam, dia datang daripada Palestinian Democratic Liberation Party, dia datang daripada Hezbollah yang membantu daripada Sepadan, dia datang daripada Houthi yang membantu daripada Yaman, atau dia datang daripada Iran. Sebab kita anggap barang siapa sahaja yang memberikan kepentingan nyawanya untuk kemerdekaan Palestin, kita sokong jihad. Yang kedua kita sokong adalah kerana diplomatik. Yang sekarang yang dimainkan oleh Arab Saudi, Qatar, UAE, kita dah main down troop. Troop senjata kita tak ada. Nak lempar kad senjata ni kita tak ada. Tapi kita ada kad duit. Kerana China ada teknologi, ada duit. Amerika ada teknologi, kekurangan duit. Kerana negara Amerika berasaskan hutang. Saya cerita dulu. China negara ekonomi berasaskan simpanan. Dengar tuan-tuan, dengar betul-betul nak faham. China negara ekonomi berasaskan simpanan, di mana tabungan rakyat dia yang ramai. China mengekang dan mendidik rakyat dia menabung untuk meraih keuntungan masa depan. Jadi orang di China ada kesedaran tentang pendidikan dan ada kesedaran tentang pemilikan harta. Maka mereka menabung dalam bank. Amerika budaya dia adalah berasaskan hutang. Rakyat nak rumah besar, hutang dulu. Rakyat nak kereta besar, hutang dulu. Rakyat nak bermewah-mewah, hutang dulu. Jadi Amerika adalah budaya kredit. Manakala China adalah budaya debit. Bila kredit Amerika ni tengah berhutang tinggi, dia tak ada tunai untuk ekonomi moden nak masuk dalam fasa baru. Fasa baru ni adalah ekonomi digital. Yang mana teknologi Amerika ada sekarang ni dia dah tinggi daripada China. Kereta, kapal terbang dia lebih tinggi daripada China. Tapi kita sedang bercakap tentang AI. Teknologi digital yang paling tinggi adalah AI. Amerika tak ada cash. Bila tak ada cash, inilah datangnya senjata kepada negara-negara kaya minyak. Mereka tak ada senjata. Arab ni negara-negara kaya minyak yang tak ada senjata yang bersifat peluru, dia ada senjata bersifat duit. Maka dalam rundingan ni dipanggil kuasa ekonomi diplomatik, di mana 3 negara Arab ni kata kami akan bagi wang berbilion kepada Amerika untuk membolehkan kamu menandingi AI China. Tapi kamu mesti luluskan 2 perkara. Selesaikan dulu hal Syria. Yang Amerika kelang kabut selesaikan. Kenapa Amerika selesaikan kelang kabut? Kerana 18 hari bulan November, Presiden Putera Mohammed bin Salman akan lawat Amerika. Bila dia lawat Amerika, dia akan menandatangani. Kamu dah tunaikan 2 benda. Dengar perlahan nanti tuan-tuan, saya akan cakap perlahan takut tuan-tuan tak laju. Tuan-tuan tak faham saya cakap laju. Saya cakap perlahan. Satu, waktu pelaburan ni nak dibuat, walaupun Amerika dah sign dokumen, dia ada 2 syarat yang mengikat. Pelaburan tak akan sampai ke Amerika selagi satu, Syria tak dibebaskan daripada sekatan ekonomi. Yang kedua, Gaza tak diselesaikan. Sebab ketika Trump datang perjanjian, Gaza tengah dibom. Jadi tuan-tuan akan nampak sekarang kenapa Amerika baik sangat nak bagi 20 perkara tentang Gaza, dan isu Gaza ni akan dibawa undi pada hujung minggu ni di PBB untuk mendapatkan 5 perkara ni, iaitu menubuhkan tentera antarabangsa yang dipanggil International Stabilization Force, iaitu tentera antarabangsa yang pertama daripada kalangan negara Islam akan masuk ke Gaza. 6 negara Islam telah dipilih untuk menjadi tentera pengaman di Gaza. Manakala tentera yang akan menjaga pencerobohan, tak mau halang Israel menceroboh, adalah tentera yang datang daripada negara EU, iaitu Amerika, United Kingdom, Itali, Perancis, dan juga Amerika, United Kingdom, Itali, Perancis dan Jerman akan jaga di wilayah Israel, supaya Israel tak serang Gaza dan memantau supaya Gaza tak serang. Kenapa mereka buat semua benda ni? Bukan kerana mereka sayangkan Palestin. Kalau tidak, dia tak dapat tunai. Jadi dalam permainan poker,
Kita sebut mudahlah, kad pertama kita buka, kad pertama adalah kad suara. Kita menyuarakan apa yang kita nak. Kad kedua kita tak ada kad perang. Kad perang kita kalah kerana senjata moden ada pada Israel. Kad ketiga kita ada duit. Jadi negara Arab menawarkan satu rundingan, kalaulah Amerika boleh menyelesaikan dengan menekan Israel. Kamu gunakan kekuatan diplomatik, kamu tekan Israel untuk Israel tidak menyerang Gaza dan berundur daripada Gaza, kami bayar tekanan itu dengan tunai. Di mana kami melabur dalam ekonomi kamu. Jadi inilah kad yang sekarang ni jadi kenapa dalam tempoh terdekat ni Amerika yang dulunya sangat jahat, yang dulunya sangat berharap Israel ni apa segala macam, sekarang mereka sedar kalau mereka terus saja membantu Israel, dia jadi beban pada Amerika kerana negara-negara Arab pegang kad ketiga yang saya kata tadi kan. Kad pertama adalah kad ketenteraan, mereka tak masuk perang. Kad diplomatik mereka ada rundingan. Dia ada kad ekonomi. Jadi Trump ni nak duit. Itu punca kenapa Trump membantu perjanjian ni jalan. Hari ni semalam saya baru live dengan tuan-tuan kan, kata malam ni akan undi. Rupanya 3 pagi Arik mesej saya dah undi dah bang. Lah, saya kata kelang kabut pasal USNSC ni, United Nations Security Council, dia tak perlu isytiharkan sebab semua duta-duta negara tu berada di PBB. Dia duduk di New York, duta ni tak balik. Anytime meeting tu boleh panggil. Panggil semalam, luluskan usul bahawa siapa saja yang melabur di Syria menurut resolusi PBB, pelaburan tu sah. Jadi sekarang nak masuklah perjanjian 5 perkara yang saya bagi tahu pada tuan-tuan ni. Kenapa tiba-tiba perjanjian ni menguntungkan Palestin? 90 apa hasil buat 14-0. China aja berkecuali. 14 negara menyokong Syria dibebaskan daripada sekatan ekonomi. China berkecuali. China tak akan sokong lah ini usul Amerika. Dia berkecuali pun okey. Sebab berkecuali tak veto. Jadi okey lah. Syria ada approve. Maka kenapa usul pada minggu depan untuk memberikan 5 perkara ni. Kalau tuan-tuan dapat tajuk dia. Admin tolong bagi tajuk je. Kalau di Facebook saya boleh bubuh link. TikTok ni dia tak benarkan letak link. Tuan-tuan boleh baca detail resolusi yang akan dibentangkan pada minggu depan. Jadi resolusi ni kena lulus minggu depan sebab Amerika dah menggigil nakkan duit. Lagi setiap hari dia tangguh, maka setiap hari dia akan berada di belakang China. Lagi setiap hari dia tangguh, dia ada di belakang China. Ni pun tuan-tuan kena rajin juga baca Nvidia ataupun Joshua apa? Tuan-tuan kena rajin baca CEO Nvidia. Setiap hari CEO Nvidia ni memberikan gambaran kepada kita tentang kayu ukur ketinggalannya Amerika. Jensen Huang. Siapa duduk dekat sini Google Jensen Huang, ingatlah saya ajar ni dulu satu-satu, jangan kelang kabut komen. Google Jensen Huang, nanti keluar news dia, Jensen Huang Nvidia, NVIDIA, klik baca, ataupun klik jangan baca, klik je. Esok tuan-tuan akan terus dapat. Google ni dia akan baca berdasarkan kecenderungan tuan-tuan. Nasihat saya Jensen Huang, okey, Jensen Huang Nvidia, klik je. Biar klik link sampailah Google tu ingat tuan-tuan adalah peminat Jensen Huang. Hinggalah setiap hari tuan-tuan buka je Google, Jensen Huang akan naik atas. Jensen Huang ni setiap hari dia mengeluarkan kenyataan dia mengenai ketinggalannya Amerika dalam perebutan AI. Yang semalam dia dah bagi tahu, kata Amerika dah ketinggalan 2 tahun di belakang China dari segi AI, terutama tenaga pakar dan pemodalan. Berarti China ada tenaga sumber manusia dan China ada kewangan sebab China menggunakan modal domestik. Maka Amerika berada dalam keadaan sangat panik. Kerana satu, macam mana dia nak bersaing kalau dia tak ada tunai? Maka di tengah-tengah kefahaman negara-negara Arab moden ni, tak guna lagi kita berperang, kemudiannya kita tak ada kekuatan untuk menewakan Israel, maka ikat tangan Amerika ni dengan menawarkan tunai pada mereka. Kerana Amerika menjadi negara yang takut ditinggalkan oleh China. Seperti kata dalam buku seperti dalam buku ni, kita ada 2 buku ni, Tata Dunia Saya Matuk Limited Edition. Kalau tuan-tuan nak, saya ada 150 naskah. Semalam je saya dah jual 50 naskah. Ni limited edition kita ambil sebab buku ni saya nak bagi peluang kawan-kawan yang potong video saya jual. Sebab buku ni menjadi periuk nasi pada kawan-kawan beg kuning. Jadi saya ni buat review buku. Tak semua buku saya jual. Ada saya review untuk menaikkan demand buku, tapi yang mendapat keuntungan adalah kawan-kawan dalam beg kuning. Sebab kawan-kawan beg kuning ni ramai. Ada lebih kurang 20 akaun. Mereka menjual dengan menggunakan potongan analisis saya. Lepas tu mereka adalah perniagaan. Kemudian satu lagi yang ada dekat ni, strategi rahsia China. Ini Amerika dedahkan bagaimana tertinggalnya mereka di belakang China. Dia ada tengah-tengah usaha China untuk menguasai dunia pada 2046. Jadi apabila Amerika perlukan duit, kalau saudara lihat sekarang yang selalu masukkan Amerika tak boleh percaya, selalu kata dia tak akan percaya perjanjian ni, perjanjian Gaza ni. Perjanjian Gaza ni kan tuan-tuan baca macam tak boleh percaya. Sebab dia menjadi 95% menguntungkan Gaza. Macam hari ni Amerika minta untuk serang Hamas. Israel minta untuk serang Hamas. Tengok berita hari ini, Perdana Menteri Israel marah betul. Dia minta izin pada Amerika mengebom kubu Hamas yang ada daripada Gaza City, lalu ke Deir Arbalah sampai ke Khan Yunis. Amerika tak boleh bom lah pasal perjanjian nak datang. Malah Amerika bagi tawaran yang tak masuk akal. Dia kata 200 orang Hamas ni akan diuruskan oleh Mesir. Mereka akan keluar menyerah diri, mereka serahkan senjata pada Mesir dan kemudian Mesir akan tempatkan mereka dalam sistem pemulihan. Peliklah Amerika keluarkan kenyataan begitu. Selama beratus hari dia biarkan bombing Gaza ni sampai 70,000 orang mati. Tapi last sekali Amerika mula sedar
Jadi balik pada buku ni pula. Ni buku ni penulis dia ni kawan baik saya, dia yang paling awal. Jadi ketika buku ni keluar kan, hari-hari akhir Israel di bumi Palestin, di mana kata penulis ni pada bulan Disember 2023, saya tak percaya. Tuan-tuan boleh tengok interview saya dengan dia. Muka saya macam mana? Saya macam, saya tak boleh belilah idea dengan mengatakan satu hari Israel akan menjadi negara pariah, dia kehilangan kawan, Israel akan kehilangan komitmen daripada Eropah, Israel akan kehilangan komitmen daripada Amerika. Tapi dia betul. Itu betul saya kata. Setiap kali kalau tuan-tuan tak bersetuju apa dengan saya, datang dengan ilmu, saya tak ada masalah. Jadi saya dengar pandangan dia, dan saya dengar pandangan dia. Walaupun saya anggap kata tak mungkinlah Ustaz Nasar ni, dunia akan berubah di mana ini negara ditubuhkan oleh kejahatan Puak Barat. Selama ni pembantaian ke atas Palestin dilakukan oleh Puak Barat. Tapi Nasar ni kata dunia akan berubah. Sampai satu masa dunia tidak lagi bersifat anti-Islam. Dunia bersifat mahukan kemewahan. Orang Barat ni dah tak ada masa untuk fikir siapa Kristian, siapa Islam. Kerana mereka dibesarkan dalam budaya material. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kemenangan Governor New York, Mayor New York, tuan-tuan duk kata kerana dia Islam satu kejutan, tak? Kerana dia menawarkan benda Governor New York yang baru ni, dia menawarkan benda yang tak bersangkut dengan Islam. Mamdani kata sewa akan dibekukan selama 2 tahun. Kenaikan sewa akan dibekukan di Amerika selagi dia jadi mayor. Berarti orang yang menyewa rumah bersetuju dengan pandangan Mamdani, mereka tak perlu bayar sewa. Semua perkhidmatan bas seluruh Amerika akan dipercumakan. Semua pusat penjagaan kanak-kanak yang berusia 2 minggu hingga 5 tahun akan dipercumakan. Kerajaan New York akan menubuhkan pasar raya supaya mereka boleh menjual harga yang tak ada untung untuk membolehkan rakyat New York ni kawal dia punya kos. Berarti rakyat Amerika sokong Zohran Mamdani bukan kerana dia Islam, kerana polisi ekonomi dia. Jadi dari situ tuan-tuan dah nampak lah. Siapa yang menawarkan pengurangan beban kepada ekonomi rakyat Amerika, dia akan menang pilihan raya. Kerana rakyat Amerika tak tengok lagi dah warna kulit dia. Dia ni datang daripada darah selatan, Asia Selatan, darah India. Dia adalah seorang Muslim. Orang dah tak lihat. Orang nak lihat polisi. Maka itulah yang berlaku kepada kedudukan sekarang, di mana Amerika mengatakan kalau dulu nak ambil polisi takut negara Islam berkembang, membantu Islam berarti mengembalikan kegemilangan Empire Osmani, dah tak ada dah. Sebab Barat melahirkan generasi yang tidak dibesarkan oleh gereja. Barat melahirkan generasi yang dibesarkan oleh mall. Barat melahirkan generasi yang dibesarkan oleh dunia material. Maka akhirnya inilah yang Amerika buat untuk membantu Palestin. Berarti bagaimana kita nak faham Amerika dan Palestin adalah kerana keuangan yang ditawarkan oleh negara Arab. Berarti bagi orang cinta dunia ni, mereka dikelirukan. Dulu kita kata, dalam agama kan, kita hanya belajar tentang maqasid kita lah. Kita mengalah maqasid kita ni cinta dunia. Kita belajar dalam Islam. Tapi kita lihat kesan ke atas bukan agama. Masyarakat yang cinta dunia ni pun akhirnya akan mengubah polisi dia. Di mana kecintaan mereka ke atas dunia menjadikan mereka tak takut lagi agama apa yang memimpin mereka. Asalkan agama tu boleh memenuhi cinta dunia mereka. Berarti di Barat, sokongan ke atas Zohran Mamdani telah membuktikan soal dia Muslim ni bukan isu. Polisi dia, 5 polisi dia tu, yang tuan-tuan kata dia akan beku, yang saya beritahu dia akan bekukan kenaikan sewa di seluruh New York. Berarti ada 2 juta rakyat New York yang menyewa rumah dan menyewa bangunan tak perlu bayar kadar sewa yang lebih tinggi kerana dia bekukan sewa. Yang kedua, perkhidmatan bas, dia percumakan. Yang ketiga adalah di Amerika, kos gaji orang hilang banyak adalah kerana pusat jagaan kanak-kanak. Sekarang dia percumakan. Tuan-tuan, siapa tak mahu? Tuan-tuan, kita di Malaysia pun jaga budak sekarang 300, 400. Kemudian pasar raya. Pasar raya komersial naikkan harga ikut suka. Maka dia kata dana yang dimiliki oleh Dewan New York ni akan membina pasar raya dia dan jual pada harga yang seperti kita buat pasar tani. Cuma pasar tani kita ni tak bersungguh. Dia buat, maka dia menang pilihan raya. Maka apa yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan, kedudukan yang ada di Palestin ni tak boleh tuan-tuan ukur dengan kayu ukur lama. Takkanlah Amerika nak tolong Palestin. Takkanlah Amerika nak tolong Islam. Apabila seorang tu kejar kebenaran, sama kita Islam ataupun bukan Islam lah, kita ni Islam ataupun bukan Islam, orang Islam pun kena penyakit ni, penyakit cinta dunia yang disebut oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadwi dalam buku dia Akafi ni. Setiap kali saya cerita dekat tuan-tuan, berarti kita kena 1, orang putih kena 10. Pembawa cinta dunia ni adalah orang Barat, penganut cinta dunia adalah orang Muslim. Kalau orang Muslim yang jatuh cinta dunia pun kita tengok dah buruk. Tuan-tuan boleh bayar orang Barat yang membawa penyakit cinta dunia. Sebab dalam pertarungan iman dan materialisme ni, kata Abu Hasan Nadwi, Dajjal ni tak akan datang ke dunia ni selagi dia tak dapat melihat orang-orang yang beriman ni cinta dunia. Kalau baca dalam ni, dalam surah Kafi, tafsir daripada Syekh Abu Hasan Nadwi, dalam prolog dia, pengenalan pada buku ni. Tuan-tuan jangan jumping, kalau beli baca pengenalan dia. Kata pengenalan dia, Dajjal tak akan datang untuk mendapat pengikut daripada kalangan orang Islam yang berkeliaran di tepi jalan. Dajjal datang ni adalah untuk mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi dalam hati mereka ada cinta dunia. Dan cinta dunia ni siapa yang bentuk? Kata Abu Hasan Nadwi, cinta dunia ni dibentuk oleh Barat. Berarti kalau sekarang kita tengok 1 orang Muslim cinta dunia, berarti penyakit cinta dunia ni berasal daripada Barat jadi teruk. Berarti beralihnya sokongan Amerika ke atas Palestin dalam isu penyelesaian Gaza adalah kerana penyakit cinta dunia mereka tak boleh dirawat kecuali mereka kena patah balik kepada kewangan yang ada pada negara Arab kaya minyak.
Jadi kalau tuan-tuan nak faham geopolitik ni, saya bawa sekali dengan apa yang dipanggil psyche ekonomi, kesan pemikiran yang cinta akan dunia. Maka waktu sekarang ni kita membeli kepentingan ke atas negara-negara Islam dengan membayar kewangan yang dinakkan oleh Eropah ketika negara-negara kaya minyak ni yang dulunya tak tahu bagaimana. Kita anggap macam ni, dulu orang Yahudi membeli orang Amerika dengan duit berdasarkan kempen pilihan raya. Dia pasal Yahudi banyak duit pada waktu tu. Mereka membeli kepentingan Amerika dengan menaja Presiden Amerika dengan kewangan yang mereka boleh beri dalam IPEC. Kemudian Presiden ni kalau menang, dia kena dapat. Dia kena mesti sokong orang Israel. Sekarang penyakit cinta dunia yang sama datang di mana bila saja tak boleh lagi dah stuck, dipanggil pelaburan yang dikuasai oleh ekonomi Israel melalui 3-4 syarikat yang besar. Sama ada datang daripada Vanguard, sama ada datang daripada State Street, sama ada datang daripada BlackRock ataupun datang daripada Blackstreet. Ini 4 company besar Amerika yang menguasai separuh daripada pelaburan dunia. Syarikat-syarikat ni pun dah melabur paras ni. Mereka dah menguasai bank, mereka dah menguasai institusi ketenteraan, mereka dah kuasai institusi segala macam lah, media dan apa. Dia tak ada duit lah untuk keluar di bawah institusi AI. Pasal AI ni barang fresh. Bila barang fresh, China ni dia tak ada beban. Sebab dulu China tak masuk dalam industri. China tak menanggung beban dan China ada wang yang banyak. Jadi bila ada saja perniagaan baru, China mempunyai wang yang lebih banyak kerana dia berdasarkan kepada ekonomi yang saya kata tadi, ekonomi debit, rakyat dia menyimpan. Amerika tak pernah rasa satu hari China akan mengancam mereka dari segi modal kewangan kerana Amerika biasa hidup senang, tapi dia hidup di atas ekonomi kredit, rakyat dia berhutang banyak. Maka dengan inilah yang menjadikan Palestin harus difahami. Dia berlaku bukanlah titik asbab yang mudah. Tiba-tiba saja Trump bangun tidur, dia terasa nak sokong Palestin. Tidak. Dia berlaku di atas asbab di mana golongan cinta dunia yang berkembang di atas materialistik ni hari ini terpaksa mencari wang dalam segala sumber. Dan Israel ni bukan lagi sumber yang penting. Kerana Israel yang begitu besar dan begitu kuat peranan kewangan dia daripada tahun 60-an sampailah tahun 2000 belasan ni, tiba-tiba mereka keputusan wang tu dah terhabis lah, untuk menaja satu perlumbaan dengan China. Maka tuan-tuan ambil dekat sini, faham dia tentang Palestin ni, dia datang dengan asbab di mana golongan cinta dunia yang menjadi penindas kepada Islam akhirnya dimakan oleh apa yang mereka cintai, iaitu dunia. Dan sekarang ni oleh kerana negara Arab tak ada senjata, tak perlu dah senjata. Kalau kita tengok perkembangan pelepasan Syria dalam United Nations Security Council semalam, dan minggu depan akan dapat usul Palestin di mana Gaza dibebaskan. Gaza ni, saya salah satu tuan-tuan baca usul di bawah tajuk apa? Naik dah link naik. Tu admin dah naikkan link. Tuan-tuan baca dalam tajuk tu, resolusi yang sedang dibentangkan oleh Perancis dengan disokong oleh Amerika dan United Kingdom tak masuk akal. Resolusi itu seolah-olah kita kata ada orang mandram dia orang untuk tulis satu resolusi. 95% daripada resolusi itu menyokong Palestin. Satu resolusi dia adalah penubuhan International Stabilization Force, di mana wilayah Gaza akan dikawal oleh 6 negara Islam, di mana tentera yang akan masuk untuk membangunkan semula Gaza dan memelihara Gaza daripada menggantikan Hamas lah, senang sebab Hamas dah tak boleh berkuasa dalam perjanjian ni. Okey, mereka adalah daripada Mesir, daripada Qatar, daripada Turki, daripada Pakistan, daripada Indonesia, daripada UAE. Itu 6 negara. 5 negara akan masuk ke dalam tanah Israel pula untuk mengawal pergerakan tentera Israel untuk tidak menyerang Gaza. Itu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, Jerman, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali. Ini 5 negara. Tuan-tuan tengok dalam link yang admin tengah bagi tu. Maka saya jelaskan sekarang pada tuan-tuan, kalau tengok daripada resolusi itu pula, Gaza akan mendapat pelan pembangunan semula di bawah Board of Governance, tubuh satu kerajaan berkecuali daripada Hamas, kerana Hamas ni tak boleh lagi. Tapi Hamas tak disaham. Hamas disaham tapi Hamas tak dibubarkan. Hamas hanya tak boleh terlibat dengan kerajaan baru ni. Hamas hanya tak boleh angkat senjata. Hamas bersetuju. Tuan-tuan jangan menentang perjanjian ni, nanti tuan-tuan lebih Hamas daripada Hamas pula. Khalid Hayya mengeluarkan mereka bersetuju dengan terma ni, iaitu Hamas wujud, cuma sayap bersenjata Hamas Al-Qassam ni terpaksa dibubarkan bagi membolehkan perjanjian ni mencapai jalannya. Kemudian disebut 70 bilion USD perbantuan dunia untuk membangunkan semula Gaza. Jadi bank dunia akan kendalikan dengan kerjasama Turki. Berarti dana tu dah ada, negara-negara Arab menjadi penaja utama. Yang sampai hari ini saya minta maaf pada tuan-tuan, kita tak dapat senaraikan 13 negara yang mendanai 70 bilion ni. Dengan sebahagian besar datang daripada negara Arab kaya minyak, sebahagian besar datang daripada negara-negara penyumbang di Eropah untuk membangunkan semula Gaza. Kalau tuan-tuan tengok lagi, masuklah dalam bahagian keempat, latihan ketenteraan dan juga latihan pasukan keselamatan, di mana UAE diberi mandat untuk melatih 5,000 pasukan unit pertama tentera dan polis Gaza untuk mentadbir selepas ini bebas daripada fahaman Hamas. Tak apalah, bahagian yang kelima pula, ekonomi Gaza dibuka untuk pelaburan, di mana konvensinya telah dianjurkan oleh UK. Jadi kalau tuan-tuan tengok satu persatu ni, tuan-tuan rasa tak percaya. Sebab tu ramai orang dia tak baca maklumat dan dia tak dengar saya share. Dia masuk boleh percaya ke Amerika. Ini semua penipuan. Two state solution tak boleh dipercayai. Sebab tuan-tuan hidup dengan tidak melihat apakah yang sedang berlaku yang menjadikan Amerika runtuh daripada dalam. Tekanan daripada ekonomi mereka yang berasaskan hutang. Dan kemudian share link, nanti admin tak boleh bagi link sebab TikTok tak boleh share link. Kalau FB senang, admin bagi dekat tuan-tuan adalah tuan-tuan klik Google je, tuan-tuan jumpa story tu.
Admin dah bagi tadi kan, naikkan saya lagi admin. Ramai yang masuk belakang minta pula link tu. Tak apa, saya tak marah malam ni sebab angin saya baik. Sebab kita dah cerita link ni dah 10 hari dah. Ambil dekat. Jadi bila saya jelaskan pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan rasa macam tak percaya. Sebab kita bertolak daripada fahaman sempit. Takkanlah Amerika menjadi baik ni. Sekarang saya cerita dekat tuan-tuan. Dengan melihat keputusan pilihan raya di New York. New York ni tuan-tuan bukan kawasan majoriti Islam. Dia adalah kawasan industrial. Ni orang-orang high profile tinggal di Amerika. Pola pengundian New York menunjukkan pola pengundian rakyat Amerika. Golongan material di Amerika tak peduli apa agama yang akan memimpin mereka. Asalkan orang ni menjamin mereka untuk selesa dalam tuntutan material. Itu yang ditawarkan oleh Ramzani. Itu yang ditawarkan oleh calon yang menang. Bukan kerana dia Islam. Kerana 5 polisi dia. Satu adalah semua kadar sewa, perumahan dan juga properti tak boleh dinaikkan. Ini menjadikan golongan kapitalis di Amerika tak boleh naikkan sewa sesuka hati. Yang mana kata Mamdani, inilah penyakit utama yang ada di Amerika, di mana kapitalis pemilik bangunan telah menaikkan harga, menjadikan tekanan ke atas orang yang tinggal di New York. 2 juta rakyat New York berhidup dalam keadaan susah kerana dia mayor. Yang kedua adalah perkhidmatan bas percuma. Supaya rakyat Amerika kembali kepada perkhidmatan bas basic. Siapa tak ada duit naik bas ni free. Berarti option untuk mereka yang berada dalam pilihan untuk mendapat kenderaan percuma akan dapat. Yang ketiga, penjagaan kanak-kanak. Sebab orang bekerja di Amerika kena hantar kepada pusat penjagaan kanak-kanak dan kos dia menjadi mahal. Dia kata penjagaan bayi yang berusia 2 minggu ke atas dan 5 tahun ke bawah adalah percuma. Yang kemudian adalah membeli barangan dapur yang telah naik dengan begitu tinggi. Maka dia kata duit daripada majlis yang dikuasai oleh dia dalam kewangan yang dia miliki, dia akan bina lebih banyak pusat pembelian di mana orang boleh membeli dengan harga yang ditawar dan dikawal oleh kerajaan. Maka saya bagi tahu pada tuan-tuan, daripada sini tuan-tuan dah dapat tengok pattern Amerika hari ini. Jadi Amerika pattern dia bukan lagi negara pembuli. Amerika tak lagi mampu menjadi negara yang boleh bertindak sewenang-wenangnya. Kerana dia menanggung bukan rakyat yang lapar. Dia menanggung rakyat yang mahukan kebenaran yang di luar kemampuan kerajaan. Keruntuhan Amerika sekarang ni dia bukan rakyat yang lapar. Amerika menanggung beban adalah kerana dia telah membina budaya negara hutang. Dan dia telah membina satu standard kehidupan rakyat dia yang melebihi daripada kemampuan ni. Macam mana dia nak mampukan lagi? Yang mana saya kata ambillah ini juga pengajaran untuk kita. Kalau kita hidup dengan subsidi dan kemudian kita menanggung satu taraf hidup yang sebenarnya kita tak mampu ditanggung oleh negara kita, dan negara kena berhutang, duit Petronas kena ambil bagi subsidi. Semua habis keuntungan kerajaan dibagi untuk subsidi. Mati hidup balik kita tak akan dapat hospital baru. Mati hidup balik kita tak dapat sekolah baru. Mati hidup balik kita tak dapat jalan raya baru. Sebab kita belanja berbilion-bilion untuk membolehkan kita berada pada satu tahap hidup yang sebenarnya kita tak mampu, tapi kerajaan nak kena mampukan. Kerajaan nak kena mampukan. Jadi selagi kita mendapat semua benda duit tunai untuk memampukan kita, kerajaan kita menjadi tidak mampu untuk membina sekolah baru, tak mampu untuk membina universiti baru. Hutang kita akan jadi meningkat. Maka itu saya jelaskan, ini yang dialami oleh Amerika. Yang kita belajar hari ini adalah apabila mereka hidup dengan begitu lama, di mana rakyat mereka mendapat undi pada setiap kali pilihan raya, adalah merasakan mereka adalah negara kaya, merasa mereka adalah negara mewah, tanpa menyedari China akan datang daripada belakang. Dulu ada Jepun, mereka boleh kawal. Sains-sains Jepun pun Jepun di belakang mereka. Tapi datang China, mereka tak boleh kawal. Dan China membina budaya baru pula untuk rakyat dia. Rakyat dia kena menabung untuk masa depan. Anak-anak di China ni, kalau mak ayah tak simpan duit, tak ada jaminan masuk universiti. Mak ayah tak simpan duit, tak boleh beli properti. Kalau tak simpan duit, tak ada jaminan masa depan. Tak ada duit, tak akan dapat rawatan hospital yang baik. Kerana China tidak membela subsidi. Siapa yang nakkan kehidupan yang baik di China, dia bergantung pada debit simpanan dia. Jadi orang China ni banyak menyimpan insurans. Jadi dia menjadi negara, duit yang disimpan oleh rakyat lah menjadi modal pusingan yang digunakan oleh kerajaan dia, supaya kerajaan dia tak berhutang. Malah dia boleh pergi beli negara orang. Dia beli pelabuhan tempat orang. Nak cakap tempat kita pun buat LRT. Dulu kita biasa buat pinjaman dengan Jepun, kita bayar balik. Sekarang China dia tak nak. Kami datang labur, kami ambil separuh daripada pelaburan. Jadi selama itulah mereka akan mendapat keuntungan di negara-negara yang nak memajukan industri dan juga memajukan fasiliti tapi tak ada duit. Kita janganlah sampai esok tuan-tuan, China datang laburkan kat hospital kita pula. Kita masuk hospital, keuntungan hospital separuh pergi ke China, separuh dapat kepada pelabur tempatan. Janganlah China buka bank pula dekat Malaysia, separuh daripada interest kita bayar balik ke China, separuh lagi dapat dekat tempatan. Inilah penghisap yang mana kita kena tengok sekarang ni, bukanlah saja tentang kedudukan tentang Amerika. Itulah kalau tuan-tuan nak faham kenapa Amerika hari ini menjadi lembu yang dicucuk hidung dan menuntut dan boleh dan mematuhi untuk dapatkan cepat hal di Gaza ni, bukan kerana mereka baik. Jahat baik dah tak ada dah istilah dia. Jahat dan baik dah tak ada istilah. Istilah dia adalah mereka terjerat dengan terpaksa mengharapkan duit daripada negara Arab, dan Arab pun menuntut pada mereka, nak duit pelaburan kami, hendaklah kamu buat 2 perkara. Keluarkan Syria daripada senarai negara teroris dan selesaikan isu Gaza. Jadi saya jelaskan isu Gaza ni, kalau tuan-tuan baca dekat link tu, di mana draft resolusi tu tak masuk akal. 95% draft resolusi tu memihak kepada Palestin. Kerana Amerika tak akan dapat duit daripada Arab Saudi, dia tak akan dapat duit daripada Qatar, UAE, daripada Bahrain, daripada Kuwait.
Ada tak dapat duit. Jadi tuan-tuan kena membelakangkan dulu pandangan sepit tentang two state solution Abraham Accord. Tuan-tuan kena letakkan dulu belakang dulu tentang Muhammad bin Salman Wahabi ni boleh dipercayai atau tidak. Dia bukan tentang fahaman-fahaman mudah di atas syak wasangka. Dia bukanlah fahaman-fahaman mudah di atas persepsi. Lihat fakta ni. Lihat fakta dia. Jadi fakta dia pun adalah demikian. Di mana hari ini kita boleh membeli sokongan politik daripada Amerika di atas tawaran tunai yang datang daripada negara-negara Arab kaya minyak, walaupun kita tak mampu lagi untuk mendapatkan persenjataan yang kuat dalam perang ni. Okeylah, itu yang saya jelaskan pada tuan-tuan. Bahawa tuan-tuan akan faham bagaimana dunia berubah, geopolitik dunia berubah adalah kerana siapa yang memiliki tunai, dia boleh menentukan keputusan Amerika. Dan dalam kes Gaza dan juga kes Syria telah membuktikan, kerana 18 hari bulan November Putera Muhammad bin Salman akan pergi untuk mengabsahkan perjanjian. Jadi bila nak absahkan perjanjian pelaburan tu, dia kata sebelum 18 hari bulan November Amerika mesti selesaikan. Jadi Amerika kelang kabut semalam selesaikan Syria. Berarti minggu depan undian di PBB akan umumkan bahawa plan pembangunan Palestin Gaza ni akan dilancarkan, menjadikan Gaza akan masuk dalam plan pembangunan 10 tahun baru di bawah seliaan PBB dengan projek yang saya kata tadi, 5 perkara yang saya sebut tadi. Dengan ini kemudiannya barulah kita faham dunia telah berubah. Sebab tu tuan-tuan yang mana rambut bulu uban macam saya, yang masih rambut hitam muda, jangan belajar hidup dengan apa kita panggil prejudis dan persepsi. Kita dah ditanamkan dengan fikiran yang itu dan ini. Fakta berubah setiap hari. Maka itulah saya jelaskan pada tuan-tuan, kalau ikut perjanjian ceasefire resolusi United Nations ni, tak satu pun masuk akal di kita. Kenapa Amerika yang dulu membantu Israel setengah mati, yang dulunya menjadikan Israel seolah-olah mereka Amerika ni lembu, tapi adalah kerana pelaburan baru memerlukan wang baru. Dan negara-negara Arab mendapat wang yang sangat banyak daripada perniagaan minyak, tapi tak ada teknologi. Jadi Amerika tak mahu negara Arab ni pergi pada China. Nanti China akan dapat dua tumbukan tunai. Satu adalah tunai domestik daripada rakyat mereka yang menyimpan. Yang kedua adalah tunai gabungan dengan negara-negara Arab. Dan China tak nak buat benda ni. Jahatnya China, dia tak akan pergi kepada mana-mana negara Islam untuk dapat venture. Dia akan pergi ke negara-negara Islam untuk dapat conquer. Dia nak kawal. Menjadikan Arab pun tak mahu berurusan niaga dengan China ni. Kerana kalau China datang dan kemudiannya menjadi negara pelabur, dia dah ada banyak duit, dia dah ada teknologi, dia nak kita membeli je pada harga yang dia kawal. Jadi Arab pun faham, dalam keadaan ekonomi yang ada sekarang, lebih baik berbaik dengan Amerika. Kerana pelaburan yang datang daripada Amerika adalah sharing, profit sharing. Labur, pegang saham, keuntungan daripada syarikat-syarikat AI kemudian akan membawa balik tunai kepada negara-negara Arab. Berarti dua-dua benda ni kena cerdik. Satu, tuan-tuan katakan, walaupun China musuh pada Amerika dan Amerika musuh pada China, tidak seorang pun boleh menjadi kawan pada negara Muslim, kecuali kita bijak mengendalikan mereka. Ingat, dalam China dan Amerika, kerana China ni pun komunis, Amerika ni pun kapitalis, tak akan seorang pun boleh menjadi kawan baik kepada Islam, kerana mereka tidak datang kepada kita kerana seruan agama. Mereka datang kepada kita untuk menjadikan siapa yang boleh dipergunakan. Jadi dalam keadaan sekarang, sudah tentu kalau saya berada dalam pandangan Arab pun, saya kata lebih baik menggunakan ekonomi yang ada, asas ekonomi perkongsian keuntungan. Kerana kita sedang cari rakan yang ada teknologi tapi tak ada tunai, daripada kita pergi menjadi pembeli dengan melabur di China yang dia pun dah ada tunai dan dia pun dah ada teknologi. Ini saya bagi tahu pada tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat apa yang lebih detail, yang jaranglah saya share kerana kita pun selalu masa terhad nak share. Dan topik-topik macam ni kalau saya share, nasib baik malam ni nampak gaya trafik okey. Selalu saya jelaskan trafik ni masuk macam-macam. Ni alhamdulillah lah saya live malam, rupanya burung hantu yang ada malam teman saya ni kebanyakannya dapat berfikir secara waras. Itulah realiti dia. Dan itu juga realiti yang akan berlaku pada kita kelak. Kalau saya kata kenapa saya menentang subsidi, bukan kita menentang orang miskin. Kita tak mahu pula anak kita yang kemudiannya lahir dalam keadaan disubsidikan, dia kekal nak subsidi. Akhirnya tuan-tuan jadi masalah lah, kita kesian lah. Kerana kita tak boleh bina hospital baru, kita terpaksa upgrade je hospital. Kita tak larang ada upgrade hospital, nak buat hospital baru. Macam mana setahun kita kena keluar sampai 13 bilion tunai untuk mengeluarkan skim SARA ni bagi dekat tuan-tuan. Kemudian skim minyak lagi, kita subsidi. Apa benda yang tak sebut subsidi? Semua subsidi. Ya, dia menyelesaikan masalah di mana kita mendapat satu standard hidup yang kita hendak. Tapi standard hidup tu diberikan oleh subsidi. Lama-lama tuan-tuan, atas budaya subsidi kita akan mengungut. Patah balik kepada hospital, kena berdiri 8 jam. Patah balik pada hospital, bila datang wabak denggi apa semua, hospital penuh. Datang balik pada hospital, queue nak jumpa doktor pakai 2 bulan. Kita pakai itu je lah, hospital jantung, benda yang sama. Akhirnya orang tu mati bukan kerana serangan jantung, orang tu mati kerana waiting list yang sangat panjang. Siapa yang duduk di jaga mak ayah ni dah tahu, tuan-tuan yang jaga dengan mak ayah ni. Tuan-tuan dah tahu dah. Siapa yang jaga mak ayah. Mana ada ubat yang kita boleh dapat sekarang semuanya free daripada government. Kalau mak tuan-tuan ada penyakit 4 ubat, 2 ubat je kerajaan bagi free. Dua-dua tuan-tuan kena beli di satelit. Satelit ni kena bayar. Kena bayar. Kalau mak tuan-tuan sekarang ada sakit kronik apa semua gini-gini, tuan-tuan tengok berapa lama delay. Kalau tengok 60-an, hospital kata lambat lah, mati pun tak apa, dah 60-an. Bukan saya cakap kasar. Tuan-tuan akan faham, ini realiti yang kita kena mengaku. Kalau 40-an diutamakanlah, peluang dia hidup masih ada.
Kalau 70-an ni dia kata dia nak makan apa bagilah. Nampaknya macam kalau buat pun tak berbaloi. Nanti tuan badan ni lumpuh. Faham tak? Kita dah jadi macam Itali waktu Covid. 80 ke atas biar mati. Bila ramai lagi 70 ke atas biar mati. 65 ke atas biar mati. Kita tak nak cakap benda ni secara terbuka sebab bunyi dia macam kasar. Tapi saya kena cakap dengan tuan-tuan. Kadang tuan-tuan takkan faham. Kalau tidak orang Melayu ni dia nak bahasa berlapik. Tuan-tuan takkan faham. Saya takkan lapik bahasa saya. Di mana kalau kita terus bagi subsidi, akhirnya kita takkan boleh menyediakan fasiliti. Hospital kita tak boleh tambah. Sebab dia memerlukan kos yang besar. Lepas tu kita mula komplain kan. Kita punya komplain. Di mana sistem pendidikan kita tak boleh upgrade. Kalau nak upgrade sistem pendidikan, kita makmal kena buka. Kita nak memperkenalkan AI, makmal baru kena buka. Tenaga latihan baru kena buka. Tak mampu sebab kita nak buka benda ni, semuanya memerlukan kos. Mana nak bagi kos sebab ada subsidi. 12 bilion, 13 bilion subsidi tunai. Belum masuk lagi total subsidi negara kita ni hampir makan lebih kurang dalam 20% daripada kita punya belanjawan. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, belajar daripada Amerika. Apabila rakyat dia dikatakan hutang sebagai cara hidup mewah. Kerana ekonomi Amerika berkembang, jangan risaulah, kita kerja 15 tahun kita boleh bayar rumah kita yang berharga 1 juta. Tuan-tuan beli rumah 1 juta. Kemudian tuan-tuan kata dengan gaji kita ada ni, kita boleh beli kereta mewah. Tuan-tuan beli. Tapi akhirnya sustainable untuk membayar hutang menjadikan tuan-tuan tak boleh sustainable untuk kos harian. Sustainable nak bayar hutang ni. Kan? Kita rasa dengan gaji ni kita patut beli rumah mahal. Tak kira lah kalau tuan B40 pun tuan-tuan nak rumah 250,000. 3 bilik, 2 bilik air. Semua orang ada impian tak ada rumah. Semua orang ada impian tak ada kereta. Tapi impian kita ni kita tak sedar akhirnya menjadikan realiti kita. Penuh impian kita. Kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada segala benda. Realiti kita ni senang. Kita tak mampu menanggung kos minyak yang mahal. Kita tak mampu menanggung kos pendidikan yang mahal. Maka kita minta kerajaan subsidi. Kerana memenuhi impian. Jadi realiti kita ni hidup atas subsidi. Maka akhirnya subsidi makan banyak benda untuk merealitikan kita. Anak kita perlukan pendidikan, kita perlukan hospital untuk perubatan. Semua benda ni tak berada dalam kos yang kita tanggung. Kita kata ni kerajaan kena tanggung. Lepas tu kerajaan kena tanggung lagi kos kita pula melalui subsidi. Maka akhirnya kita lihatlah sekarang. Bila tak apalah saya cakap ni in general, siapa yang hidup dia pilih jalan kaki naik Grab ataupun 2-3 km jalan kaki, alhamdulillah. Siapa yang kata rumah ala kadar tak apa, tapi saya cakap sekarang ni in general itulah yang berlaku pada kita. Maka lama kelamaan kerana kerajaan terpaksa membayar subsidi untuk mengekalkan undi. Sekarang ni undi ni mana-mana kerajaan tarik subsidi kalah dia dalam pilihan raya. Sebab rakyat dah tak pegang dah tentang ideologi ni. Kita pun tak larat dengar dah. Dia ni datang dengan ideologi sama aja, parti semua datang jual kat kita ideologi. Yang kita jual, kita nak sekarang parti mana yang boleh bagi kita lebih banyak kualiti hidup. Mana ada lagi dah tuan-tuan nak pergi mengundi parti tu atas nama cinta bangsa. Tuan-tuan nak pergi undi parti tu atas nama cinta agama. Tinggal berapa keratnya. Yang lain datang satu generasi dia mengundi atas cinta dunia dia. Sebab tu kita tak bergembira dengan semua kerajaan yang ada. Sebab semua kerajaan yang kita dah tukar berkali-kali ni tak boleh bagi kita benda yang kita nak. Iaitu cinta dunia kita. Datang kerajaan ni duit tak cukup. Datang kerajaan ni mata wang tak bagus. Semua tak betul. Sebab majoriti daripada kita bukan lagi mendukung cinta agama, cinta bangsa atau cinta apa. Kita tak peduli ideologi tu. Kita dengar apa tu belanjawan, tuan-tuan tak ambil tahu sekarang. Sebab tuan-tuan cuma ambil tahu kita dapat apa. Apa jadi dekat negara ni, apa jadi dekat sistem negara ni, apa je tuan-tuan tak nak peduli. Tiap-tiap kali belanjawan, surat khabar terpaksa menaikkan, rakyat dapat apa? Naiklah belanjawan tu. Skim bantuan SARA ni dinaikkan daripada 1,000 naik 2,000. Wah, seronok tuan-tuan. Dan akhirnya bila kita cerita tentang kerugian negara, tuan-tuan tak mau dengar. Tuan-tuan tak mau dengar. Sebab kita nak dengar benda yang menguntungkan kita. Maka itulah kita mendapatkan apa yang dipanggil pemimpin yang menipu. Sebab rakyat ni punya impian ni dah tak boleh dipenuhi. Setiap rakyat punya impian dah tak boleh dipenuhi. Setiap calon yang bertanding pilihan raya akan menipu. Dia janji macam-macam sebab rakyat ni menanti janji. Jadi tiap-tiap kali kita masuk kan, bukan maki kerajaan. Saya tak ada anti. Saya sedang bercakap rakyat dengan rakyat. Tuan-tuan jangan salah faham. Kita dah tukar 5 kerajaan dah. Semua kita maki. Tuan-tuan yang hari ni nak yang dulu, maki hak dulu. Nak hak ini. Sekarang naik hak ini, tuan-tuan maki pula nak hak dulu. Tuan-tuan tak payah bohong. Kawan tuan-tuan yang dulu tu, dia kata yang sekarang ni bagus. Dia paling kuat maki yang sekarang. Dia paling kuat. Yang dulu dia maki. Sekarang dia kata yang dulu. Jadi kita hanya hidup di atas proses di mana kita nak apa yang terbaik untuk kita. Itu saya jelaskan pada tuan-tuan. Saya tak ada masalah apa-apa dengan mana-mana kerajaan sebab kita dah tukar 5 kerajaan. Dalam tempoh beberapa tahun terakhir ni semua tak betul. Sebab kerana kita mengharapkan lebih baik hinggalah dia berlaku di luar kemampuan kerajaan yang ada. Realistiknya saya bagi tahu pada siapa pun, tak ada kerajaan lain. Sekarang ni kalau kita dapat apa kerajaan, dia adalah cerminan pada sikap rakyat. Kita dapat kerajaan mana pun, dia adalah cerminan pada sikap rakyat. Ambillah iktibar tu.
Di mana sikap kita yang berkehendak segala macam ni lah menjadikan kita pemaki kerajaan. Tukar lagi kerajaan, kita maki lagi. Tukar lagi. Kalau kita dapat kerajaan yang banyak berbohong, berarti pengundi itu banyak yang suka makan janji. Kenapa pengundi itu suka makan janji? Kerana dia banyak impian yang dia ingin penuhi. Maka di atas impian itulah dia ditipu. Dia ditipu. Jadi ambil iktibar lah supaya kita ni tak jadi seperti Amerika. Kerajaan yang kita pilih ada cerminan rakyat sebab kita yang mengundi. Tak usah kira salah seorang lah, majoriti kita telah mengundi rakyat kerajaan yang ada sekarang. Lepas tu kita maki pula. Esok kita pindah lagi. Tapi saya ingat daripada pindah Datuk Najib pergi ke Tuan M, pindah Tuan M pergi ke Abah, pindah Abah pergi ke Ismail Sabri, pindah Ismail Sabri pergi ke Datuk Sri Anwar ni. Saya ingat kata macam-macam dah kita maki. Tapi kerajaan adalah cerminan rakyatnya. Saya tak memihak pada mana-mana. Sebab saya dah 26 tahun menjadi orang media, big boss yang cover bilik news. Saya dah bekerja lah dengan kerajaan, saya faham dasar, saya kerja pembangkang apa semua. Sampailah 5 tahun ni saya menjadi sangat takut untuk mendekati mana-mana parti. Sebab saya jadi orang neutral. Sebab tu dah bila tuan-tuan suruh saya kritik apa-apa, saya takkan kritik. Saya jadi orang neutral je supaya saya menjadi satu tempat yang apabila saya bercakap, tuan-tuan tahu saya bukan daripada mana-mana parti. Kan saya tak bagi, saya tak mau terlibat, sebab tu saya duduk di tengah. Tapi hari ni saya boleh tegur kita. Nak tegur kerajaan ni, mana dia nak dengar? Nanti dekat nak pilihan raya lah baru dia datang. Ya ke? Dia main melawat rumah kita kan? Ni nak kena bagi tahu ni dekat pemimpin kita kena ubah ni. Lepas tu main seorang lagi pula. Ubah! Kita akan ubah. Ikut kehendak rakyat. Naik sama juga. Sebab tak akan siapa boleh penuh kehendak kita. Tapi akhirnya untuk mendapat undi, setiap parti terpaksa menjamin sesuatu yang rakyat dia impikan. Kerana impian kita besar, tuan-tuan. Pembohongan jadi besar. Kerana impian kita besar. Dan kita pilih sebab apa? Kerana kita rasa dia boleh penuhi impian kita. Nanti saya tengok apa terjadi kepada Mayor New York. Tengok Mayor New York nanti kalau dia tak boleh sustainkan apa yang dia janji. Realistiknya saya rasa dia tak boleh sustain. Ni bagi saya kata apa ni? Allah lupa dah saya apa? Mamdani. Mamdani tak boleh sustain sebab kos untuk sustain kenaikan sewa dan bersifat anti kapitalis sebab dia adalah seorang demokrat sosialis. Dan dia bawa dekat, dia tak boleh. Lepas tu nak menjadikan bas percuma. Bas percuma Malaysia buat dah dulu, kemudian lalu dekat satu jalan. Dulu bas percuma KL ni ada, rugi je sebab orang tak nak naik bas. Orang tetap kata, Mamdani boleh bagi tak pengecualian cukai kereta? Boleh turun tak cukai kereta? Boleh turun tak harga minyak? Jadi sekarang dia kata, orang kata pusat perkhidmatan kanak-kanak percuma, bayi 2 minggu hingga 5 tahun. Last kali orang kata kami sebenarnya ada masalah lah anak sekolah. Geng yang 2 minggu sampai 4 tahun okey. Lepas Mamdani 4 tahun ni anak dah 6 tahun, dia dah biasa dapat penjagaan anak free waktu 5 tahun. Penggal Mamdani ni habis masa lama 4 tahun. Nanti mulalah jadi tak betul. Kerana akhirnya balik kepada hari ni kamu berjanji, mampukah esok kamu penuhi. Dan kena ingat, yang kamu kena penuhi kadang-kadang lebih daripada yang kamu janjikan. Sama dulu kan nak buka pasar tani kan. Buka lah pasar tani. Pergi cek-cek balik, asal balik hasil je, harga lebih kurang. Lepas tu pasar tani pula 2 kali seminggu. Lepas tu time pasar tani tuan-tuan mengorong tidur. Sebab kewujudan pasar tani ni tak memenuhi piawaian kita keperluan 7 hari. Jadi akhirnya begitulah yang dialami di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia tapi di dalam seluruh dunia, adalah kerana penyakit cinta dunia di kalangan manusia menjadikan kita boleh banyak melahirkan pemimpin yang menipu. Bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Kerana penyakit ni telah menjadi penyakit global. Penyakit ni telah menjadi penyakit global. Dia bukan saja penyakit, dia tak kiralah di mana negara. Di mana akhirnya budaya rakyat, sebab kita nak hidup kadang-kadang sekarang ada media sosial kan, tuan-tuan nak hidup mengikut standard media sosial yang sebahagiannya adalah kepalsuan. Tapi tuan-tuan tak percaya mereka palsukan kehidupan mereka di media sosial. Lepas tu tuan-tuan nakkan benda tu menjadi realiti tuan-tuan dalam hidup yang real. Banyak orang yang bahagia di media sosial, orang yang paling derita dalam kehidupan yang real. Jadi dia tak masuk media sosial dan mencipta bayangan-bayangan kebahagiaan. Orang yang selalu berkelahi baling periuk belanga dengan bini lah yang paling menunjukkan gambar banyak dia bahagia dengan bini dia. Akhirnya pecah temelam. Orang yang paling banyak utang lah menunjukkan dia ada kemewahan. Nak lupakan sebentar utang dia, bagi tahu dia takut orang tahu dia banyak utang 3 bulan 4 bulan tak bayar kereta, dia lah paling menunjukkan. Sebab barang siapa? Barang siapa yang telah hidup dalam keadaan yang dia rasa dia berkeperluan, dia tak tahu apa itu impian. Barang siapa yang hidup dengan penuh keimpian, dia lah yang berlumba-lumba untuk menayangkan impian dia. Jadi bukanlah benda baru. Tuan-tuan pun bukan budak-budak. Cuma saya cakap dengan tuan-tuan ni, jadi kita bercakap panjang malam ni kerana kita bercakap tentang benda yang benar. Bila cakap benda benar, tuan-tuan senyum. Sebagai daripada tuan-tuan senyum kan. Sebab itu adalah penyakit kita. Itu adalah soal kita. Bila saya kritik ni pun, saya bukan kritik tuan-tuan. Ada juga penyakit tu pada saya. Jadi kita berkongsi dengan cara yang benar saja. Bahawa tak mungkinlah kerajaan yang ada sekarang atau mana-mana kerajaan yang ada, kalau kita ukur kemauan rakyat Malaysia ni, mana-mana kerajaan pun tak boleh penuhi.
Takkan boleh penuhi. Sebab kita sentiasa meminta dan meminta dan meminta. Sekarang ni tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan. Tuan-tuan bela anak lagi susah pada saya. Saya bela anak daripada susah pada mak saya. Tuan-tuan yang sekarang ada anak-anak remaja sekolah ni kan. Mak saya bela saya. Okey, taklah susah sangat sebab dia boleh rotan saya, dia boleh tibai saya. Dan pada waktu tu tibai dan rotan habis sangat pun saya tak ada media sosial, saya pergi mengadu je. Saya boleh mengadu kat mak lang saya. Mak lang saya tak berani dengan mak saya. Mak lang saya bagi saya makan free je. Terus kena rotan nak makan apa. Mak lang saya masak bagi saya makan. Okey, itu cara mak. Sekarang tak boleh. Tuan-tuan nak hukum anak tuan-tuan. Tak boleh. Saya tak apalah, anak saya membesar dalam anak tuan-tuan ni lagi susah kan. Handphone adalah keperluan. Tuan-tuan tak beli, zaman saya tu handphone adalah tak payah. Nak call siapa pakai phone ayah. Anak main game, main. Ayah. Takkan sekarang ni masa dia berubah. Berarti kita sendiri pun tak mampu dah kadang-kadang lah tuan-tuan fikir logik tuan-tuan. Tapi kerana anak kita pergi sekolah, dia kata semua orang ada phone ya. Semua orang pergi sekolah naik basikal ya. Kita pun menyertai lah apa yang dipanggil penyakit yang telah ada. Bukan kita ambil kebaikan, kita menyertai penyakit yang ada. Lah kan semua orang menyertai penyakit ni. Penyakit iaitu anak berkeperluan pada satu perkara yang kita fikir perlu ke. Tuan-tuan pergi tengok parking sekolah sekarang kan, semua ada motor. Dan sekolah banyak dibina dekat dengan rumah. Tapi kita nak ungkit ke anak kita kan. Naik basikal pergi sekolah. Zaman saya tu anak saya masih naik. Kalau tuan-tuan kata Bangladesh je naik basikal mak. Anak tuan-tuan kata pergi sekolah naik basikal tu adalah Bangladesh. Zaman saya tu anak orang ada-adaan je naik basikal. Ada-adaan je. Maksudnya 70% daripada pelajar sekolah menengah Tuanku Abdul Rahman di Megong tu datang ke sekolah berjalan kaki. 30% yang mampu ada basikal. Dia ada-adaan lah. Walaupun kami datang daripada kawasan banyakkan orang miskin, tapi bapak dia mestilah ada benang sendiri. Bapak mesti dia berniaga ada-adaan. Sekarang tuan-tuan, anak tuan-tuan pun tak sedar diri. Duduk flat PPR dia. Dia nak motor. Kita kata pergilah sekolah tak jaya 2 km ni, dia kata malas dia nak cakap lah. Dia kata Bangla pun ada basikal. Dia kata kalau dia jalan kaki pergi sekolah kan, 1 km, 1.5 km, dia kata Bangla pun ada basikal ayah. Kita ingat betul lah beli basikal. Dia kata kalau beli basikal baru sama dengan Bangladesh ni. Tuan-tuan nak kena beli motor. Jadi kita sedang melihat penyakit yang melanda kita. Macam mana kita nak penuhi? Macam mana? Kita pun tak boleh penuh kendak anak-anak kita. Tapi kita paksa diri kita untuk penuh supaya tak aneh anak kita ni. Paksalah. Jadi akhirnya tuan-tuan, apa yang saya sedang ceritakan pada tuan-tuan, semua benda kepalsuan ini telah menjadi realiti yang perlu dipenuhi. Untuk budak sekolah lagi hebat pada orang kerja. Ya tuan-tuan mak ayah, tu saya cerita, kita tak bercakap tentang orang luar, okay? Kita tak bercakap tentang siapa pun kita gosip. Kita gosip tentang diri kita. Kita gosip tentang diri kita. Saya ni tua lah sikit, adalah sikit duit. Saya pun mengalami macam tuan-tuan juga. Allah, pada dia beli kereta berhutang. Sedih nak tengok anak berhutang kan. Interest bank berdarah bukan sikit. Kita bantulah dia beli kereta. Padahal saya kata kereta saya pun jangan pakai. Pakailah kereta saya. Tapi anak ni dia tak mau kereta ayah sebab dia kata dia nak kereta dia. Jadi maksudnya satu rumah ada 2-3 biji kereta ni adalah perkara lumrah. Sedangkan satu kereta tu pun dah memadai. Tapi tak boleh. Dalam sekarang ni orang tak pakai kereta ayah. Orang pakai kereta sendiri. Tuan-tuan faham kan? Faham? Masalah. Kerana dia diabsahkan. Dia diabsahkan. Ya sebab tu saya senyum. Sebab saya pun tak boleh lari daripada kehidupan macam tuan-tuan. Sebab saya bukan datang pada planet Marikh. Saya bukan live daripada planet Marikh ni. Saya live daripada planet Bumi. Sama macam tuan-tuan. Tanpa merasa malu kita berkongsi. Sebab itu susah kita nak berkongsi perkara yang berada. Sebab kita nak sembunyi semua kita yang paling hebat. Tak. Kita semua berada dalam titik yang sama. Lepas tu anak kita belajar dalam universiti. Duduklah bilik. Kita ni dah okey dah. Dulu kita duduk bilik. Saya scout je dulu. Scout ni maksudnya menumpang bilik kawan. Sampailah saya main takraw untuk USM. Barulah saya dapat asrama. Sebab atlet sukan ni semua layak mendapat asrama. Saya terpaksa lah pergi paksa diri saya. Bermain sukan nak elak. Sewa dekat luar sangat mahal. Tak mampu saya nak bayar duit. Sewa dekat luar. Makan pun miss. Maka saya pergilah ke asrama Harapan ni dan mainlah tekong. Bolehlah surf. Belum surf kuda kan. Tapi kita belajar banyaklah servis, cari lubuk. Masa tu servis adalah cari lubuk. Sebab di pihak lawan ni akan ada seorang lubuk kan. Kita entak kat dia. Dapatlah main duduk. Okay? Baik. Sekarang anak kita dah ada bilik. Pergi pula bini kita pula kata bilik tak ada tingkap. Saya harapan. Saya harapan. 92, 94. Pergi bini kita kata kat kita, bang, anak kita ni datang pada rumah kita ni, bilik dia bertingkap. Sekarang dia belajar dekat UiTM, bang, bilik rumah dia ni tak ada tingkap. Saya duk kata, orang ni dah buka bilik ni bertahun dah, tak ada budak yang mati sebab tak cukup oksigen. Tak pernah aku dengar kata budak yang menyewa di sekitar Shah Alam ni, pelajar UiTM, mati sebab tak ada oksigen.
Berarti, tapi cakap isteri ni kita kena dengar lah tuan-tuan. Mana adalah lagi suami yang tak boleh dengar cakap isteri. Sekarang dunia sedang berubah. Tandanya seorang suami itu menjaga kebaikan isteri dia adalah memenuhi segala yang bini minta. Dia tak pakai dah 4 hukum khutbah nikah tu. Kadang-kadang saya bawa juga bini pergi dengar khutbah nikah bahawa lelaki ni hanya perlu menyediakan tempat tinggal, makan, minum dan pakaian. Dan sebagai ulama mengatakan dua salinan setahun. Mana ada dah. Dia paksa kita melebihi daripada khutbah nikah tu. Itu kadang-kadang saya suka bawa pergi ke khutbah nikah ni sebab dia kata tanggungjawab lelaki ni kenalah nak menyediakan tempat tinggal. Lepas tu makan, minum serta pakaian. Sebagai ulama menafsirkan 2 helai penyalinan setahun. Tak boleh kita jadi last kali tuan-tuan. Saya masuk universiti dulu scout. Scout ni maksudnya 4 bulan juga tuan-tuan. Tumpang bilik rata, tapi kawan-kawan zaman tu USM 1992 ni orang baik-baik. Scout ni benda biasa. Scout ni kita pergi menumpang bilik kawan ni kerja biasa. Maka saya boleh bagi tahu dekat tuan-tuan. Akhirnya kita kata kita hantar anak kita datang universiti ni, inilah masa untuk buat dia belajar survive. Sebab dia tak pernah survive dengan kita daripada kecil. Kita bagi dia bilik, kita bagi dia rumah atau tak. Bini saya kata tak boleh ni, tingkap pun tak ada, macam mana dia nak menyawa. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, takraw tak main dah sekarang 58. Nak surf pun tak boleh dah. Kalau orang suruh kau main takraw, terkepak kepala lutut, besok duduk atas stretcher. Siapa suruh 58 orang minta tak main dah takraw, siapa agak bulat je. Takraw kalau tak main dah. Okey? So saya jelaskan kepada tuan-tuan, inilah apa yang sedang kita alami, yang mana saya jelaskan kepada tuan-tuan. Tukarlah apa kerajaan pun. Kerajaan adalah cerminan daripada kita. Kita pilih dulu kerajaan ni kerana janji dia. Tak ada kerajaan yang boleh memenuhi semua janji. Tapi akhirnya kerana rakyat ni nak juga janji ni, maka saya teringatlah satu cerita di Sabah. Diceritakan oleh marhum Aziz Desa kepada saya mengenai seorang ahli politik Sabah. Jadi ahli politik Sabah ni pergi berkempen. Dia pergi berkempen dekat satu kampung. Ni cerita benar tau. Aziz Desa cerita dekat saya, waktu tu dia jadi wartawan berita harian. Dia kena cover liputan pilihan raya tu di Sabah. Ni Sabah nak pilihan raya ni, jaga kalau dapat janji macam ni. Maka pergilah ahli parlimen ni nak mempertahankan kawasan parlimen. Dia cakap kat orang kampung nelayan ni. Dia kata kalau dia menang, setiap orang akan dapat bot. Dia tak sebut menang kan. Contoh kata saya ejek PM lah. Kalau menang, nanti aku kasih bot. Saya tak tahu cakap Sabah. Maka nelayan pun gembira tepuk tangan. Orang kampung sebelah tu datang mengungkit. Dia kata dulu dekat kami janji bot pun tak bagi lagi. Dia kata kamu untung dapat janji. Yang ni janji pun belum. Maksud dia bagilah peluang dia janji dekat orang kampung ni pula. Maksud dia tak pegang hukum bohong tu. Jadi orang kampung sebelah ni kata, YB dulu janji sama kami. Nak kasih kami bot, tak kasih. Ini lagi janji dengan orang ni nak bagi enjin. Dia kata, orang kamu dah untung dapat janji. Sini janji baru hari ni aku bagi. Jadi cerita itulah yang kami kan, generasi kami jadi wartawan ni, menjadikan generasi kami sentiasa bercerita tentang kelakar orang politik memberi janji. Maksud dia tu, janji dia pun dah kira besar dah tu kau dapat janji. Kan, orang ni baru kali ni aku datang bagi janji nak bagi enjin. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, ni jenaka lah. Walaupun ni kejadian ni berlaku pada lewat 90-an, pilihan raya 1999. Tapi kami akan berbuat dan mengingatinya sebagai wartawan. Dan ahli politik ni arwah dah ni, dia ni buat kerja yang sama. Dia kerja bagi-bagi janji je. Di seluruh kawasan parlimen dia tu, dia dikenali sebagai yang paling janji. Yang paling janji. Jadi saya sungguh saya kata kat tuan-tuan, samalah macam kita. Kenapa kita mudah termakan janji? Kerana impian kita sangat tinggi. Tapi secara realistiknya negara tak mampu bagi apa yang kita nak. Tapi marahlah kalau video ni tuan-tuan jangan potong sekat, orang maki saya besok. Tapi negara tak mampu bagi apa kita nak. Tak mampu. Pilihlah presiden mana, Perdana Menteri mana yang datang besok. Dia tak boleh buat keajaiban. Kerana kehendak kita ni hinggalah tiada had yang boleh dipenuhi oleh logiknya negara kita ni. Berarti yang kehendak kita ni tak boleh dipenuhi kerana tiada had yang boleh dipenuhi secara realistik berdasarkan ekonomi negara kita. Pemimpin tanpa ekonomi, dia kena cerita ekonomi bagus untuk mengekalkan kuasa dia. Bila dia cerita ekonomi bagus, rakyat meminta. Mana tanda ekonomi bagus? Dia pun terpaksalah memenuhi kata dia negara tu bagus, dia bagilah lagi SARA, bagilah SARA, bagilah lagi SARA, bagilah bagi SARA, bagi lagi bantuan subsidi. Kerana kalau dia tak bagi, kenyataan bahawa ekonomi negara ni tak betul. Maka akhirnya tuan-tuan, negara ni akan menuju kerosakan hinggalah datang satu pemimpin yang terbaik pada masa depan pun dia tak boleh bawa negara ni ke depan. Dia terpaksa membaiki kerosakan. Jadi lepas ni kita akan dapat apa yang dipanggil adalah orang-orang yang jadi pomen ya dalam negara ni. Keretanya tak boleh jalan, botnya tak boleh jalan, semua tak boleh jalan kerana kerosakan telah pun teruk. Jadi kalau pada waktu tu kita dapat Perdana Menteri yang hebat, dia pun tak boleh buat apa. Dia hanya datang untuk membaiki kerosakan. Jadi apa yang saya nak minta tuan-tuan ingat, daripada dapat Perdana Menteri pomen kerana membaiki negara kita yang rosak pada masa depan, berhati-hati kita sekarang. Kena hati-hati. Sebab nanti datang seorang pemimpin hebat, dia tak boleh buat apa dah. Dia hanya baiki negara yang telah rosak ekonomi dia kerana demand rakyat yang berlebihan.
Dia baiki negara yang sangat rosak kerana dirosakkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu untuk memenuhi kehendak rakyat yang tak terkawal. Akhirnya bila datang damage has been done, dan Perdana Menteri Pomen ni datang, dia pun tak boleh buat apa. Dia baiki kerosakan negara je. Saya tak mau sebutlah contoh-contoh dia, nanti negara-negara lain kecil hati. Tapi banyak Perdana Menteri yang ada. Saya tunjuk Jepun lah senang. Jepun dia tak kecil hati. Tengok apa boleh buat Perdana Menteri Jepun senang. Nak damage kerosakannya. Kemerosotan ekonomi Jepun, kebangkitan Cina, Jepun dah tak ada daya saing, Nissan terpaksa tutup. Syarikat-syarikat Jepun sekini tidak kompeten. Teknologi yang dimiliki oleh Jepun tak mampu digerakkan oleh AI. Jepun tak boleh pergi pada industri kereta elektrik. Maka Jepun yang sehebat Jepun dan memiliki rakyat dia yang sehebat rakyat Jepun pun, sampai satu masa ada satu titik hentian dia, di mana mereka tidak lagi kompeten. Jadi Jepun ni tukar-tukar Perdana Menteri sampai taklah nak ingat. Sekarang ni Perdana Menteri dia perempuan dia. Perempuan. Saya pun tak boleh ingat dah. Dulu Jepun ni sentiasa kita ingat lah Perdana Menteri. Siapa tak kenal Perdana Menteri Jepun kalau jadi wartawan? Sekarang kita pun dah tak ingat dah. Yang kita tahu Nissan diumumkan bankrupt. Honda nak beli Nissan tapi tak boleh dapat pada harga yang baik. Syarikat-syarikat kenderaan Jepun berada terkebelakang bila EV daripada China datang. Jepun tak boleh mulakan EV dia langsung. Dia cuba masuk hybrid, kenderaan hybrid tak berkembang. Maka lama-kelamaan sampai satu masa Jepun akan dapat seorang Perdana Menteri yang hanya kena baiki hala tuju ekonomi. Jepun yang menjadi empire ekonomi hari ini pun terpaksa baiki hala tuju ekonomi dia kerana aset dan juga kepakaran yang dia miliki sudah tidak lagi relevan dalam dunia moden yang pergi kepada industri teknologi berasaskan kepada EV kalau untuk kenderaan, AI bagi digital. Jadi saya selalulah nasihat kat tuan-tuan, baiki diri kita sendiri. Bahagian yang kita boleh kawal lah, iaitu satu adalah demand kehidupan. Demand kehidupan ni janganlah ukur hidup kita dengan kemampuan orang lain. Teruk. Sebab saya fikirlah, salah satu yang saya lalui selama sampai saya tua ni, banyak kawan saya rosak, banyak kawan saya mengalami kemusnahan hidup. Bukan kerana kos sara hidup, kerana beban hutang. Kos sara hidup mereka boleh afford. Tapi banyak kan kawan-kawan saya ni pergi beli rumah 1.2 juta. Dulu orang kata rumah ni market 1.5 juta. Aku dapat 1.2 juta. Dia bangga bercerita tentang rumah dia tu diskaun 300,000. Bangga. Datang satu kawan pula, rumah ni masa keluar tu 1 juta tau. Lepas tu slow, market slow, aku beli 700,000. Semua kawan kita bangga dia dapat diskaun rumah 700,000. Tapi hari ni semua kawan kita nak pergi jual rumah 700,000, 600,000 pun tak dapat. Rumah yang dia beli diskaun dulu 300,000 tu, dia nak jual balik 600,000 pun tak dapat. Jadi interest apa semua saya cerita lah kan. Saya cerita. Lepas tu kawan kita pula beli kenderaan. Dia kata kalau beli kereta ni, dia kata tambah sikit je. Dia kata kalau beli Proton Perdana, masa saya keluar tu Perdana 103,000 ke 110,000. Dia kata baik, Accord tambah sikit lagi je, 140,000 Accord. Kalau Perdana dulu bayar 9 tahun loan 1,100, dia kata Accord 1,300. Dia pun beli. Belilah benda yang sebenarnya dibeli kerana ukuran saya kata tu bangga tambah sikit. Dan akhirnya bila berlaku kegawatan ekonomi, semua orang tak boleh survive. Bukan tak boleh survive kerana kos sara hidup, kerana hutang yang telah ada. Jadi tuan-tuan pun tanya diri tuan-tuan kan, beban tuan-tuan bulanan ni bukan menanggung pergerakan keperluan harian, adalah kerana beban hutang yang telah kita buat di atas aset kita. Kita membeli rumah yang lebih besar daripada keperluan kita, dan kita membeli kenderaan yang lebih mahal daripada kemampuan bulanan kita. Maka akhirnya kerana kita tak mahu realistik terhadap diri kita, kita lempar beban pada kerajaan. Beli kereta, dia pergi beli Civic Ketam, dia yang paling berjuang untuk dapat turun harga minyak. Kita kata, Dul, kalau dulu kau pakai Proton kan kau tak payah berjuang dah harga minyak. Dia pergi beli Velfire, dia yang keluarkan statement di media sosial untuk bantai pasal harga minyak. Jadi saya kata jenuh lah. Saya hidup dah lama tuan-tuan. Saya tengok dah kerajaan bertukar macam-macam lah. Saya jadi wartawan 94. Saya jumpa macam-macam orang dah yang jadi broker politik, apa semua taik politik ni saya dah jumpa lama. Hinggalah saya boleh kata kepada tuan-tuan, tak akan ada pun satu kerajaan yang boleh datang memenuhi kehendak kita. Tak boleh memenuhi kehendak kita. Tak akan ada, sebab kehendak kita ni dah melampaui daripada keupayaan negara kita. Sebab kehendak kita melampaui kepawaan diri sendiri pun. Bila kehendak rakyat tu telah melampaui keperluan diri sendiri, maka kalau ramai rakyat tu bersifat demikian, maka kehendak rakyat tu telah melampaui keupayaan negara untuk menanggung mereka. Maka jenuh tuan-tuan tukar siapa dah, tak kisahlah siapa tuan-tuan tukar. Siapa yang kita tak maki. Daripada Datuk Seri Najib dulu kita buat bersih suruh turun dengan dia. Naik Tuan M kita kata dah nyanyuk. Naik Abah kita kata lembab. Naik Ismail Sabri kita kata dia tak reti apa satu. Naik Datuk Seri Anwar Ibrahim kita kata kaki kencing. Siapa yang kita tak pernah marah? Kita marah semua. Kerana geramnya kita kepada beban yang kita bina sendiri ke atas diri kita.
Itu basic lah. Sebab citra politik ni bukanlah berlaku pada skala besar di mana semua orang faham tentang citra bangsa, citra agama. Kita tonggang je lah. Kerana kita marah tu, kita kata, oh ni tidak Islamik, oh ini adalah tidak ekonomi, ini menjual maruah. Tapi hujung cerita dia, kemarahan adalah kerana kita berada dalam keadaan ekonomi yang tak mampu menyara demand kehendak rakyat. Dia nak mulakan balik rakyat Malaysia untuk faham, kata ini adalah zaman berjimat cermat, ini bukanlah zaman kita bergaya susah lah. Tuan-tuan pergi Yuska kan, mana ada Yuska yang jual kereta kita mampu? Yuska pun tak nak ada kereta yang kita mampu. Semua jual kereta yang kita tak mampu. Lepas tu kita mampukan diri kita lah sebab hutang. Sebab ada hutang lah kita menjadi mampu. Faham Yuska semua jual kereta yang kita tak mampu lah. Logiknya macam tu lah. Tapi kita ni jadi mampu sebab hutang. Sebab ada 9 tahun loan. Lepas tu kita pergi pula cari rumah. Rumah ni banyaknya kita tak mampu lah. Tapi kita mampukan juga sebab ada hutang 35 tahun. Lepas tu kita pun matang. 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian kita pun matang. Tak mau mengaku kesilapan sendiri terhadap hutang yang telah kita buat dulu. Maka kita salahkan kerajaan. Maka saya pun tak fikirlah logik dia ada dalam banyak benda. Saya ni tak mau cakap politik. Politik ni banyak orang sebut lah. Tuan-tuan boleh pergilah kawan-kawan saya. Tak kisahlah di mana lah yang pro dan anti kerajaan. Tapi duduk sekejap dengan saya ni, saya cerita lah juga, merujuk diri kita sebagai rakyat yang baik. Dan merujuk diri kita untuk menyediakan diri kita supaya kita ni tak tersepit dalam apa yang kita bina, masalah yang kita bina, lepas tu kita minta kerajaan selesaikan. F30 ni bolehlah simpan sampai tua, macam saya beli cash. Kan? Saya impikan tahun 1990 saya jadi CEO. Saya impikan tahun 2005. Saya mimpikan tahun 2005. Saya beli pada tahun 2024. Saya beli pun pada harga yang dah jatuh bawah 60,000. Jadilah daripada orang kata apa kemaruk, dapatlah juga bawa F30. Tu pun dah kira-kira sekarang ni tak adalah kata kena potong duit sekolah anak pasal anak-anak semua kerja. Tak adalah kena cakap dekat orang rumah kata bajet kenduri, bajet harian kena lauk RM20. Tak ada. Tak ada lah macam tu. Saya kuat main BM, tapi pada usia tua di mana saya main pada usia saya tak berhutang, dan kalau saya nak duit tu saya kerja kuat, saya live lagi banyak dengan tuan-tuan untuk dapat lebih banyak jual buku. Sebab saya dah sampai satu umur di mana saya tak akan berhutang. Tengoklah bawa macam mana. Kalau bawa macam aku, orang tua takkan nak koyak maintenance tu. Kau orang bawa macam umur kau orang 20-an, nak tunjuk di jalan raya kereta kau lah paling laju. Saya bawa ni Sudan ni saya dah jelaskan panjang pada tuan-tuan. Sudan saya dah bagi dalam intro yang panjang tadi. Sudan saya dah tak larat dah nak repeat Sudan. Saya jaga hours. Kita dah live berapa jam sekarang? 90 minit. Okey, kerana tuan-tuan tunggu tengah malam, tuan-tuan dapat buku belanja hari ni. Saya tak mau belanja buku saya belanja buku yang boleh meningkatkan pengetahuan tuan-tuan tentang geopolitik. Okey, sedia ready. Admin akan naik satu-satu. Perihal Palestin, RM30 berapa satu harga dia sekarang? 35. Malam ni turunkan 30. Saya jarang live malam. Okey, malam ni saya turunkan RM30. Okey. Kalau tuan-tuan nak perihal Palestin ni, saya panggil the most knowledgeable. Tuan-tuan baca ni, tuan-tuan menjadi lebih faham tentang Palestin sebab ini ditulis oleh pandangan barat. Tuan-tuan akan lebih faham tentang usul yang akan dibentangkan. Tuan-tuan boleh faham pembentukan Israel Haram. Tuan-tuan akan lebih faham kelemahan dalam resolusi PBB. Tuan-tuan boleh faham apa yang membawa kepada semut. Orang keluar beramai-ramai kerana perkara bahagian gerakan sivil yang paling kuat disentuh dalam ni. Kenapa ada demonstrasi? Okey, saya live kan, saya bagi tahu tuan-tuan, buku ni saya diskaun. Kalau tuan-tuan nak pula buku yang kedua, topik ni adalah topik mengenai Zionism, Iran dan juga Arab. Kenapa tiga pihak ini bermusuh, tiga penjuru? Hingga sekarang dah ada lah sikit penyusutan di mana Iran dan juga negara-negara Arab nampak kelihatan lebih dapat bekerjasama dan lebih menjadi menjarakkan diri pada Israel. Okey, buku ni RM35 ya. Saya belanja RM30. Malam ni dia tahu, admin tengah turunkan harga. Ini konflik, akar konflik. Buku basic, duk masuk tanya saya macam-macam tentang Palestin sampailah dia tak tahu asas. Ini adalah custom made. Saya minta penulis dia ni Muhammad Nasai Ismail ni, Ustaz Nasai, menulis khas untuk tuan-tuan faham sejarah basic politik Palestin moden. Bukan sejarah Palestin, basic. Nak tahu Hamas tu apa, Fatah tu apa, kenapa Hamas dan Fatah pernah berbalah. Pernah ada rampasan kuasa oleh pihak ketiga. Kudeta Palestin ni tuan-tuan kena ingat. Sekarang ni tuan-tuan duk cerita kata orang yang menjadi askar suruhan Israel, semua tu fitnah. Kudeta tanpa campur tangan Israel dilaksanakan oleh orang Palestin pun pernah dilaksanakan oleh orang Palestin sendiri. Kudeta ini berakhir dengan 400 orang terbunuh. Rampasan kuasa sesama Palestin. Tapi akhirnya bila datang Yahya Sinwar, jasa Yahya Sinwar bukan sahaja sebagai syahid. Ketika dia hidup, dia mendamaikan orang yang melancarkan kudeta Muhammad Dahlan dengan Ismail Haniyeh. Daripada dendam berasaskan kepada pembunuhan sesama Palestin kepada perjanjian untuk sama-sama memajukan Palestin.
Nanti tuan-tuan baca Bai'ah Mekah pula. Kenapa Hamas dan Fatah berselisih pendapat tetapi diharamkan bagi mereka berperang. Kerana pada tahun 2006, Raja Muhammad bin Abdul Aziz, Raja Mesir, Raja Arab Saudi panggil mereka datang. Takut orang Palestin berperang sama sendiri ketika musuh mereka dari Israel. Kena janji depan Kaabah bahawa perbezaan mereka tidak akan bawa pada pertumpahan darah. Itulah berhenti sejarah pertumpahan darah di antara Fatah dan Hamas kerana ada Bai'ah Mekah 2007. Tuan-tuan baca ni basic-basic dia. Saya jual ni harga dia 35 kita bagi RM30 je. RM30 Nanti saya naik. Orang kata nak tadi apa? Strategi rahsia Cina Semua saya bagi sale malam ni. Strategi rahsia Cina, tata dunia dengan strategi rahsia Cina, berapa harga dia? Semua kita diskaun RM5. Ni 60-60 saya diskaun RM5. Ni tuan-tuan. Buku ni saya diskaun, saya running at loss. Sebab saya ni bukan buku saya, buku orang. Semua ada sign. Siapa beli malam ni, tolong cetak sign siapa beli malam ni ada sign. Sebab saya jarang live tengah malam sebab saya takut dapat trafik teruk. Tapi saya live tengah malam ni dapat trafik murni pula. Kadang-kadang rezeki Allah nak bagi ni. Atas buruk sangka kita tengah malam ni kita dapat buruk hantu, malam ni rupanya kita dapat yang okey-okey. Masuk komen semua elok. Kalau tuan-tuan nak RM55, RM55. Perfume dah habis. Tengah buat balik bulan 11, bulan 12 baru siap. Perfume itu hari kita selalu jual perfume kita 900 botol. Sebulan baru habis. Kadang 2 bulan pun tak habis. Hari tu je perfume laju waktu saya pergi travel di Sumut. Ramai orang support perfume kerana perfume tu adalah projek miskin bandar. Di mana perfume tu tak masuk keuntungan pada Aziari, tapi perfume tu kita pulangkan balik keuntungan dia untuk menyara masyarakat gelandangan makan di Kuala Lumpur. Waktu makan tengah hari yang disediakan oleh rakan kita Arikhab di Jalan Tiong 6. Okey. Ambil ni saya diskaun semua RM5. Bagi tuan-tuan yang nak saya kata tadi tu. Tidaklah Dajjal itu datang melainkan kata Dajjal. Tidaklah Dajjal itu datang melainkan kata Syekh Abu Hasan An-Nadwi yang mentafsirkan surah Al-Kahfi yang kita baca ni. Melainkan Dajjal itu datang, dia tak cari orang Islam yang telah berselerak di jalanan. Dajjal datang 40 hari untuk mendabik diri pada Allah dengan mengatakan, aku telah menyesatkan orang yang kata mereka taat pada kamu dan aku sesatkan mereka dengan kebendaan. Itu yang saya cerita tadi tu. Bagaimana Amerika menjadi sesat hari ini daripada sebuah negara yang memberi perlindungan pada Israel terpaksa negara yang mengemis kepada dunia Arab kerana dia tak dapat lagi menanggung Amerika yang dibangunkan di bawah materialism. Dan penyakit ni dia juga datang kepada masyarakat Islam. Cuma di Amerika tak dibincangkan tentang perkara ni kerana mereka tidak beragama. Orang yang bukan tidak beragama kerana pada mereka tiada penilaian dunia akhirat. Maka kalau nak pertarungan Islam dan ni saya saran ambil. Malam ni saya belanja RM23. Ni saya saran ambil. Kalau saya ulas buku ni, saya cerita kat tuan-tuan, jangan lompat tau baca buku ni. Baca dekat prolog dulu paling penting. Sebab prolog inilah menunjukkan kebijaksanaan Syekh Abu Hasan An-Nadwi. Dia lahir pada tahun 1913, dia wafat 1999. Dia kaji surah Al-Kahfi ni hinggalah dia katakan, setiap kali kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, tidak lagi meminta dilindungi daripada fitnah. Dia kata kita minta berlindung dalam fitnah yang telah berlaku. Kata dia umat 200 tahun ni, daripada mereka yang dalam tahun 1900-an dan 2000-an ni, adalah umat yang telah berada dalam fitnah akhir zaman. Tapi macam mana nak selamat? Berbanding yang terdahulu baca minta dijauhkan daripada fitnah akhir zaman, kita dah berada dalam fitnah tu, kita berurusan dengan fitnah tu, maka bagaimana kita nak melindung diri? Jadi tuan-tuan baca dulu dalam, jangan lupa tau prolog dia, perkenalan dengan surah Al-Kahfi, fitnah-fitnah akhir zaman dan kaitannya dengan surah Al-Kahfi, intipati perbincangan surah Al-Kahfi, kunci kepada personaliti Dajjal, peranan Yahudi dan Kristian, kemudian 2 pandangan tentang dunia, dan surah Al-Kahfi kisah-kisah pengelutan di antara iman dan kebenaran. Lepas tu barulah tuan-tuan pergi pada tafsir dia. Dia tafsirkan dekat sini surah Asyabul Kahfi. Kisah Asyabul Kahfi, dia tafsirkan kisah pemilik 2 kebun, dia tafsirkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir tuan-tuan kena baca. Sebab sekarang ni apa yang kita nampak kita tuduh. Sedangkan dalam surah Nabi Khidir ni apa yang kita nampak belum tentu kita faham. Bukan dalam surah, dalam kisah Nabi Khidir ni. Ini penting kita baca. Inilah bahagian 4 ni saya rasa sangat penting untuk kita di akhir zaman ni. Sebab kita akan menuduh pada benda yang kita nampak, sedangkan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa dikelirukan kepada benda yang dia tidak nampak. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil ni, bacalah bahagian 4 ni. Sebab bahagian 4 ni jarang ulama hurai. Yang sekarang ni kita nampak kita jatuh hukum sebab hukum nampak tu, hukum pada nampak. Tapi kata surah ni ada hukum kepada hikmah. Kena faham hikmah dia. Jadi kalau bahagian ni tuan-tuan baca, kemudian bahagian 5 kisah Nabi Zulkarnain dan surah Al-Kahfi, yang ke-6 barulah dia ulas. Bagaimana falsafah kebendaan telah meletakkan kita dalam kepalsuan. Ni saya sarankan tuan-tuan ambil, tapi saya tak boleh diskaun banyak. Pasal buku ni saya pun dapat harga tinggi. Saya diskaunkan RM23 daripada harga RM25. Saya jarang review buku ni lately kerana fokus saya pada politik. Dulu saya buat flip screen ni, tak hari-hari saya buat politik. Tapi oleh kerana berlaku perkembangan Sudan dan Palestin yang sangat banyak, saya tak ada masa untuk berbual hal-hal yang kita panggil sharing ni. Malam ni kita ada sikit space untuk sharing. Dan kemudian kalau tuan-tuan nak rehlah Imam Syafi'i, ni rehlah bagi mereka yang bajet kecil. Rehlah Imam Syafi'i, saya tak jual per satu. 3 buku ni, Rehlah Imam Syafi'i ditulis pada tahun 795. Imam Syafi'i ni lahir di mana? Di Gaza. Apa nama kampung Imam Syafi'i? Askalan. Apa jadi pada Askalan sekarang? Israel ambil jadikan Ashkelon. Okey, belum tukar harga? Dah, semua dah tukar harga dah sayang. Keluar dah masuk balik.
Okey, Imam Syafi'i ini RM20. Kemudian saya bagi ini buku yang ditulis 795 Masih. Ini lebih awal. Ini buku psikologi bagi memahami. Ini Latazan yang pertama dalam sejarah Islam. Ditulis oleh Al-Khindi. Al-Khindi lahir dulu pada Imam Syafi'i. Dia lahir 70 tahun selepas Rasulullah wafat. Mikir yang pertama bercakap pada kita bagaimana kefahaman akal itu penting untuk memahami takdir. Ramai orang kata dia reda pada takdir tapi dia orang yang paling stres. Ramai orang kata dia dapat terima takdir tapi fikiran dia menjadi stres. Dia jatuh pada titik kesedihan. Jadi ketika 70 tahun selepas Rasulullah wafat dan 100 tahun kemudian dia menulis kitab ni, dia nampak kesusahan para ulama dalam memahamkan konsep takdir, iaitu satu, apabila kamu kehilangan benda yang kamu sayang, yang Allah ambil daripada kamu dalam masa kamu hidup. Yang kedua, Allah nampakkan semua benda ke atas dunia tapi tak diizinkan kamu memilikinya walaupun kamu berusaha. Dia kata ini dua saja yang menjadi masalah kepada ulama untuk memahamkan orang Islam, kerana orang ambil reda tapi tanpa faham dari segi akal dia. Maka dia hujahkan bagaimana kita nak bersedia masuk ke dunia ni untuk kita ambil faham yang mudah. Tidaklah kita hantar ke dunia ni, melainkan satu, Allah nak uji kita untuk mendapat syurga dan neraka dia dengan merampas apa yang kita ada. Dan kedua, Allah uji kita di atas dunia ni dengan menyediakan benda-benda yang menarik untuk kita dapat. Kita usaha tapi tak dapat. Jadi kalau kita faham tujuan datang ke dunia untuk mendapat syurganya itu adalah dengan mengatasi ujian ini, maka kita tidak menjadi orang yang bersedih. Sebab kita tahu tak dapat atas dunia, kena usaha, tapi janji di akhirat adalah nyata. Jadi ketika Syekh Al-Khindi hidup, dia dah nampak permasalahan ni. Saya suruh jual balik dan saya minta kiri terjemahkan Al-Khindi ni, kerana saya sedar kata salah satu daripada kita cakap tentang reda tapi kita menderita. Aku terima je lah. Bunyi pun dah macam nafas panjang. Aku terima je lah. Kita kata kita terima, tapi nada suara kita tak terima. Bahawa kita telah kehilangan sesuatu yang kita sayangi kerana Allah mengambilnya. Atau sesuatu yang telah kita usaha bersungguh-sungguh tapi kita tak dapat. Kita menganggap kita berada dalam titik kesedihan. Sedangkan kata Al-Khindi, apa yang berlaku ke atas kamu sekarang, itulah tujuan kamu dihantar ke dunia untuk menguji ketakwaanmu. Senang untuk faham buku ni. Kata tuan-tuan nak, 3 buku ni biasanya saya jual 40, malam ni saya bagi RM38. Nak satu-satu tak ada diskaun lah, sebab saya jual buku kiri tak banyak untung dia. Ini RM18, ini RM17, ini RM20. Nak beli satu-satu pun tak ada isu. Ini untuk mereka yang poket kecil. Tapi kalau combo saya bagi RM40, sekarang saya turunkan RM38. Siapa nak buku apa lagi? Minta je. Siapa yang rasa bang buku tu abang belum up, tapi saya falsafah dan teori Alfred Adler. Saya tak pernah baca Alfred Adler tuan. Saya tak baca Alfred Adler. Saya minta maaf lah apa pandangan saya tentang teori dan falsafah Alfred Adler, saya tak baca. Saya last kali saya gila falsafah ni, saya ingat pada 90-an. Waktu tu saya baca banyak lah falsafah. Bila saya naik 2000-an saya jadi wartawan. Maka kerja wartawan ni kontras dengan pandangan falsafah, di mana kita mula menjadi orang pragmatik. Lepas tu saya hidup pula pandangan pragmatik, iaitu melihat sesuatu pada benda yang realistik. Saya kurang dengan falsafah. Jadi saya tercicir banyak. 80-an tu waktu saya mula membaca, saya baca banyak falsafah. Kemudian timbullah penolakan yang kuat tak atas falsafah kerana saya mula membaca realiti hidup. Sebab saya mula menganggap kata banyak benda falsafah ni dia hanya betul kepada teori akal, tapi kadang-kadang dia tak relevan. Avant-garde ni maksudnya berfikiran ke depan. Avant-garde ni saya stream dengan tuan-tuan lah. Kemudian saya kata avant-garde dia adalah kena ada orang yang neutral yang nak tegur kita punya perangai. Di mana saya kata tadi kan apa pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Maka tu dipanggil avant-garde. Tuan-tuan tak boleh terima sekarang, dan ramai orang tak boleh terima benda tu sekarang. Tapi sampai satu masa saya yakin, siapa yang sold out ni, tolong naikkan sekejap buku yang sold out. Saya yakin lama kelamaan konsep storytelling saya share dengan mengatakan yang perlu diperbaiki bukan lagi pemimpinnya, yang perlu diperbaiki adalah rakyatnya. Saya yakin satu masa semua orang akan berbincang tentang kita kena baiki diri kita sendiri. Dah tukar dah 10 kerajaan dah, serupa tu aja. Maka saya percaya itu avant-garde. Saya mulakan sekarang dalam keadaan dia tidak popular. Nak popular sekarang Bantai Kerajaan atau Bantai Pembangkang lah, ramai orang masuk. Tapi tuan-tuan tahan tadi 10,000 orang, 9,000 orang lebih. Berarti tuan-tuan buy in idea. Sampai kesudah kita tak akan dapat mengubah apa yang kita nak dalam peringkat kepimpinan, sebab kita dah tukar dah macam-macam Perdana Menteri. Jadi mistake dia ada dekat mana? Mistake dia ada dekat kita. Kerana tak ada bukunya, semua ada. Jangan rehat, tak ada buku sini yang limited admin tengah tambah. Kalau sold out, admin tengah tambah. Sebab tak ada buku yang limited edition kecuali Tata Dunia aja. Tata Dunia je kita lepas 150, saya tak jual lah. Tuan-tuan kena beli daripada beg kuning kawan-kawan saya. Sebab saya kesian kalau saya jual semua buku. Kawan-kawan saya tak boleh jual. Saya jual Tata Dunia ni sebab kawan-kawan saya boleh dapat lebih kurang RM6 satu buku komisen. Jadi saya tolong promote, demand tuan-tuan ambil dekat beg kuning mereka selepas ni. Maka saya buat lah. Jadi avant-garde ni adalah kita ada keyakinan untuk memulakan sesuatu yang kita yakin tak lama kemudian orang akan dapat lihat kebenarannya. Itu dipanggil avant-garde. In advance kita dipanggil terpandu oleh satu kepercayaan kita tentang masa depan. Jadi macam saya kata sekarang, kalau saya tak tegur dengan mengatakan berapa tahun dah kita marah tentang politik dan pemimpin, tapi pernahkah kita mengadakan perbincangan serius tentang perangai rakyat Malaysia?
Berapa tahun dah kita duk cerita tentang keburukan pemimpin yang bertukar-tukar dengan segala macam. Tapi pernahkah kita memikirkan kita yang mengundi macam mana nak perangai kita? Pernahkah kita pernah berfikir bahawa akhirnya yang kena berubah adalah kita? Kalau kita tak boleh ubah diri kita, sampai bila kerajaan akan menipu kita? Kerana hanya dengan penipuan dia boleh dapat sokongan kita. Dan kita akan berganti kerajaan yang menipu. Kerana kalau kerajaan seorang itu datang bercakap tentang benar tentang ekonomi kita, kita tak akan undi dia. Sebab dia akan menolak subsidi. Tak realistik untuk bagi subsidi ketika negara tidak mempunyai kecukupan wang untuk membangunkan infrastruktur. Untuk kita kata kita tak akan ambil satu kerajaan kalau dia mengatakan dia akan kurangkan itu. Jadi tiap-tiap kali pilihan raya semua orang kena menjanjikan sesuatu yang melebih-lebihkan. Akhirnya realistik tak negara ni boleh menyediakan dana yang besar di atas janji politik untuk memenuhi kehendak rakyat dia ketika sekarang pun kita dah tenat. Itu dipanggil avantgard. Tak apalah saya kata buat masa sekarang kemungkinan orang melihat sebagai pandangan yang tidak popular kerana orang nak dengar adalah pandangan popular. Ya, mestilah menangkan kita menang. Kita nak duit yang lebih. Kita nak semua benda, tapi kita menuntut daripada ahli politik. Ahli politik ini berpaksikan kepada nilai negara. Nilai negara kita tak sama seperti nilai yang mereka janjikan kerana nilai negara ini perlu dibangunkan semula. Kita perlukan refokus ekonomi, kita kena refokus balik anak-anak muda kita tentang pekerjaan, melumpuhkan budaya hutang ataupun melemahkan budaya hutang. Menjadikan gaya hidup ini bukanlah satu perlu ditanggung oleh kerajaan. Kamu nak bergaya hidup, pastikan kamu mampu ada gaya hidup. Gaya ni berlebihan. Lebihan wang. Tapi kita menggunakan wang yang secukup-cukup yang ada, pergi beli gaya hidup. Macam saya kata tadi kan, kemampuan kereta 600 sebulan. Tapi kereta tu tak ada gaya. Maka dia beli yang RM800. Kerana RM200 adalah gaya. Maka gaya campur gaya rumah, campur gaya kereta, campur gaya pakaian, campur gaya tu, gaya ni. Akhirnya gaya lah yang membunuhkan kita. Hinggalah kita dah hidup menuntut sesuatu di atas keperluan gaya hidup. Itu saya cerita sedikit. Tadi dipanggil avantgard. Saya tahulah sekarang ni tak ramai lah orang akan melihatnya sebagai benda yang rasional. Tapi tak apa, sebab tak semua kita bercakap tentang hari ini. Hari ini buat orang berfikir pun okey lah. Hari ini buat orang berfikir okey lah. Maka satu hari kalau orang tu rasa apa yang dia fikirkan tu mengubah diri dia, cukup. Kita tak boleh ubah negara pun tak apa. Kita tak boleh ubah negara pun tak apa. Yang penting ubah dulu saudara-saudara kita yang ada dalam ni supaya kita faham bahawa selagi kita bergantung kepada dasar yang memberikan kita keuntungan, maka dasar yang dicipta akan menyesatkan lagi negara kita dalam kesesakan ekonomi yang tak tertanggung. Okey, kita jumpa esok pagi pukul 11, sebab pukul 1.30 saya kena keluar lepas main solat Zuhur. Kena keluar sebab saya ada acara di Finas, tapi acara tu tutup dan saya tak boleh buat live.